Mandi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semua boleh dengar suara saya ataupun boleh nampak muka saya? Sila type 1 dekat chat room supaya saya dapat tahulah semua orang boleh dengar dan kita boleh mula dengan segera. Okey, cantik. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi. Selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana hadir dalam satu majlis ilmu yang insya-Allah sangat-sangat bermanfaat yang mana mungkin dapat mengubah nasib hidup kita ke arah yang lebih baik insya-Allah. Jadi izinkan saya mulakan sesi pada hari ini dengan sedikit pantun. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Ya. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, izinkan saya untuk memberikan sedikit peringatan mesra berkenaan kelas kita pada hari ini. Yang pertama, maklumat-maklumat yang akan dikongsikan pada hari ini adalah sangat-sangat rare dan sangat-sangat best. Jadi nasihat saya ialah sediakan pen dan kertas untuk menyalin nota-nota yang penting. Yang kedua, adat orang menuntut ilmu, kita hendaklah sentiasa merendah diri dan beradab dengan ilmu supaya insya-Allah lebih barakah. Dan yang ketiga, apa yang akan dikongsikan pada hari ini mungkin dapat merubah nasib hidup kita. Jadi berfikir dan bertindaklah dengan sewajarnya agar kita dapat menikmati keajaiban hidup yang sebenar. Okey, sedikit makluman tentang diri saya. Nama saya Nur Matni bin Muhammad atau lebih mesra dengan panggilan Matni. Hari ni panjang sikit dia. Saya macam excited sikit hari ni kan. Jadi saya berumur 41 tahun dan berasal daripada Kulai, Johor. Jadi sebelum saya merapu lebih lanjut, jadi saya ingin memberitahu yang hari ini kita ada dua speaker, dua panel yang sangat-sangat hebat yang sudi berkongsi ilmu dengan kita semua. Jadi kita ambillah kesempatan pada hari ini untuk mengorek sebanyak mungkin ilmu dan jawapan-jawapan daripada mereka. Jadi saya kenalkan speaker kita yang pertama, lebih mesra dengan panggilan Kak Su. Nama penuh beliau ialah Suryanti binti Zakaria. Pernah berkhidmat selama 7 tahun di bank dan menjadi suri rumah sepenuh masa pada tahun 2000. Kembali bertugas pada tahun 2014 dengan gaji mati $2000. Gaji mati maksudnya maksimum lah tu. $2000 saja sebagai account assistant. Asbab ini memulakan bisnes pertama menjadi stokis susu kambing, diikuti dengan produk-produk lain antaranya seperti madu Yaman, dried fruits, jus tamar, jus as-sunnah, jeruk madu Pak Ahli, bermacam-macam snack dari Kelantan, dodol, Melaka, keropok leko, keripik kentang, kek, biskut, sabun bidara, minyak kasturi, gel lutut dan beberapa lagi produk daripada 19 syarikat di Johor, Melaka, Kelantan, Terengganu dan Kuala Lumpur. Banyaknya. Jadi itulah orang berniaga memang nampak bersungguh-sungguh. Kemudian pada tahun 2016 beliau telah resign dan bisnes dan fokus kepada bisnes online sahaja. Dan penghujung 2016 berkenalan dengan seorang teman bisnes online bernama Rawani Razali dan tumpang stok di rumah Rawani di Johor Bahru. Kemudian pada tak lama selepas itu, dia telah mendaftar keahlian sebanyak RM90 dengan satu produk terdesak pada tahun Januari 2019 untuk mengatasi masalah darah tinggi dan sebagai energy booster. Yalah, sebab dia bisnes banyak kan, jadi dia perlukan energy booster. Dan Alhamdulillah, lepas berkat menggunakan produk tersebut, beliau telah diberi kesembuhan dan diberi peluang untuk mengenali produk bisnes ini dan terus jatuh cinta dan fokus sepenuhnya. Bermula dengan seorang diri, kini dia ada 1,015 orang ejen di Singapura dan Malaysia. Boleh bayangkan 1,015 orang ejen. Dulu dia bergaji mati $2,000 dan kini seorang suri rumah dengan gaji hampir $10,000 sebulan. Jangan terkejut. Itulah dia speaker kita yang pertama, Kak Su ataupun nama penuhnya Suryanti binti Zakaria.
Okey, nanti kalau ada apa-apa soalan berkenaan beliau boleh tanya direct dekat pada beliau sendiri ya daripada masa dia kata apa sesi beliau nanti. Jadi sebelum untuk seterusnya saya memperkenalkan speaker yang kedua kita yang tak asing lagi. Nama beliau sentiasa didendangkan di mana-mana media sosial dan juga kata apa merupakan salah seorang mentor saya yang sangat hebatlah. Namanya ialah Hamizah Hamdan, lebih mesra dengan panggilan Kak Mizah. Berasal daripada Felda Bukit Wahar, Kota Tinggi Johor, isteri kepada seorang penggali kubur, ibu kepada 3 orang anak, mempunyai hobi memancing, menjahit dan cuti-cuti keliling dunia. Pemegang ijazah sarjana muda dengan kepujian kejuruteraan Mechanical University Science Malaysia. Pernah berkhidmat selama 9 tahun di Dyson Manufacturing Sdn Bhd sebagai Senior Product Engineer. Senior Product Engineer tinggi jawatan dia pada waktu itu. Dan beliau sudah mula berkecimpung dalam perniagaan berjual beli sejak berumur 8 tahun. 8 tahun kita semua buat apa masa tu? Saya masih lagi tangkap belut belakang masjid. Masa kecil-kecil dulu lah. Tuan-tuan saya tak tahulah macam mana. Tapi beliau telah mula berniaga pada waktu itu. Sekarang merupakan seorang pengarah Al-Ujab Group Sdn Bhd, seorang pengurus Waha Hills Canopy, pernah buat macam-macam bisnes macam kita ni speaker pertama lah macam-macam bisnes dia pernah buat, pernah jual shawl, jual blouse, jual sulaman, jual makanan ringan, jual ikan, jual air kelapa, jual SIM card dan banyak lagi. Trainer bebas internet marketing, mengajar manusia-manusia ajaib buat sales sehingga 6 angka setiap bulan tuan-tuan dan puan-puan, menggunakan social media, FB Ads, Google Ads, video marketing, WhatsApp marketing, offline marketing dan merupakan seorang international speaker. Resign secara berjemaah dengan suami beliau pada Januari 2015 untuk fokus kepada bisnes Canopy dan fashion. Pada penghujung Mei 2015, beliau sudah mula menggiatkan diri dengan bisnes produk terdesak dengan bermodalkan RM90 sahaja. Sekarang beliau telah berjaya membuat sales sehingga RM1 juta sebulan hanya dari rumah Nun di Felda Bukit Wahar sana. 1 juta sebulan. Pernah terfikir tak akal kita? Tapi benda tu semua tidak mustahil. Dulu seorang engineer, sekarang jutawan forever. Okey, sekarang saya tanpa membuang masa, saya persilakan MC pula, saya lah MC Saya mempersilakan coach ajaib kita, Kak Mizah, untuk memberi sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih. Bagi Kak Su dulu, Kak Su dulu. Okey, Kak Su Kak Su diberi penghormatan untuk Kak Su untuk memulakan pengenalan diri pada sesi hari ini. Dipersilakan. Kak Su, suara mic tak buka. Mic Kak Su tak buka. Oh, Kak Su tak boleh mute. Ask to unmute. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Okey. Assalamualaikum. Apa khabar Malaysia, Singapura, Brunei ada? Satu dunia sekali. Okey. Apa khabar? Selamat pagi semua. Terima kasih to our MC hebat lah. Mak Ni. Terima kasih Mak Ni. Thank you for the tee up. Sangat-sangat kata orang tu bangkitkan semangat. Okey. Rindu dah lama terpendam sangat. Syukur sangat-sangat diberi peluang untuk berjumpa anda semua. Kak Su kat Singapura, you all dekat Malaysia ke, dekat Brunei ke, dekat mana negara sekalipun, Kak Su sangat-sangat bersyukur kita dapat bertemu lagi di alam maya. Okey, dan hari ini Kak Su sangat-sangat excited, happy, bersyukur dapat berkongsi segala pengalaman beberapa tahun ni dalam bisnes. And then Kak Su dah bersedia untuk menjawab apa jua soalan you all semua pada hari ini. Okey, terima kasih jemput Kak Su dan insya-Allah lah kita doa semoga kita dapat terus stay put sampai akhir majlis. Itu saja Mak Ni. Okay, terima kasih Kak Su atas perkongsian sedikit mengenai diri Kak Su.
Jadi seperti yang dikatakan oleh Kak Su tadi, kita harap anda semua dapat stay sampai penghujung rancangan ini sebab ada satu benda best yang akan diberikan kepada semua, iaitu free ebook marketing secara percuma. Kan? Jadi free ebook ini akan maklumat mengenai pemberian ebook ini akan diberitahu pada penghujung rancangan ini nantilah ya. Okey. Jadi tanpa membuang masa, kita beralih kepada speaker hebat kita seorang lagi, iaitu Kak Miza. Kak Miza, adakah anda sudah bersedia untuk memberi sepatah dua kata? Silakan. Kak Miza mute pula. Lupa nak buka mic pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning yang dekat Zoom, yang dekat Facebook, yang dekat YouTube. Good morning. Alhamdulillah. So thank you so much kepada organizer kan, organizer yang belakang tabir, dia orang tengah tolong korang ni. Ramai yang tengah tolong korang ni tau. Nanti kita kenalkan satu persatu. Thank you so much kepada MC handsome yang ajaib. Okay, Mr. Mak Ni. InsyaAllah kita sama-sama doakan impian Mak Ni untuk berhenti kerja tahun 2021 ni berjaya insyaAllah. Okay, so hari ni Kak Miza sangat-sangat happy. Alhamdulillah Allah bagi ilham untuk buat event ni untuk korang semua sekali. Hari ni Kak Miza nak jawab persoalan korang semua sekali. Right, so Kak Miza nak bagi tahu korang semua sekali, tak kisahlah bisnes apa yang korang buat. Siapa yang buat bisnes bakery, jual tudung ke, jual kuih ke, jual buah ke. Hari tu Kak Miza ada jumpa seorang kawan ni, seorang manusia ajaib ni, dia jual longan dekat tepi Affin Bank. Kak Miza tengok dia, Kak Miza cakap, budak ni satu hari very soon mesti jadi jutawan. Naik belum Kak Miza? Ada tak orang tu kat sini hari ni? Ada tak? Okey, dan Kak Miza bila nampak orang yang menjual dekat tepi-tepi jalan, jual kuih ke jual apa, Kak Miza akan doakan, ya Allah bagi, muliakan dia, bahagikan dia, tinggikan darjat dia, kau bagi dia jadi jutawan. Kau bagi dia jadi jutawan. Sebab apa? Sebab Kak Miza dulu macam tu. Jual air kelapa, jual SIM card, jual segala benda aku jual. Kak Su pun sama, kita orang jual macam-macam. Okay, dalam hati cakap, dalam hati confident, aku mesti jadi jutawan. Aku mesti jadi jutawan. Masa tengah tak ada duit, masa tengah sedih-sedih kan. Tapi masa tu tanya jugalah, bila nak jadi ni? Kan, asyik sedih-sedih je ni kan, dah berbali-bali ni, air mata ni, tak juga jutawan kan. Okay, so Kak Miza pasti itulah korang sekarang ni. Alright, so peluang ni Kak Miza buka untuk korang semua, tanyalah apa-apa soalan pun. Okay, supaya lepas ni dah hilang sembelit, supaya lepas ni korang lebih dekat dengan mission korang untuk buat 1 juta yang pertama. Okay, so salam kenal, salam ukhuwah daripada Kak Miza. Nama penuh Nur Hamizah binti Mat Hamdan. Boleh panggil Kak Miza je. Okay, nanti boleh subscribe and follow Kak Miza punya FB lah, YouTube semua sekali. Dan yang paling penting hari ini, okay, YouTube ditaja oleh anak didik Kak Miza sendiri, which is CBM Rawani Razali. Dan korang kena subscribe CBM Rawani Razali punya YouTube sebab dekat situ pun ada banyak sangat ilmu bisnes, ilmu hidup, ilmu nak selamatkan diri dunia akhirat insyaAllah. Okay, so Kak Miza tak sabar nak menjawab semua soalan korang. Kak Miza pas balik majlis ni dekat MC yang handsome lagi ajaib itu. Okay? Okey. Saya nak beritahu segala apa benda yang diberitahu oleh Kak Miza tadi adalah benar dan segala-galanya benar, yang terutama yang part handsome tu. Jadi yalah, saya terimalah dengan seadanya. Okey, kita tanpa melengahkan masa lagi, kita dah ada soalan yang pertama sebenarnya daripada Syamsinar dari Alustar Kedah. Soalan beliau berbunyi, macam mana nak tarik orang Singapura jadi ejen ataupun team leader bisnes kita? Jadi saya serahkan pada siapa, Kak Miza ataupun Kak Su untuk jawab soalan ni. Kak Su lah sebab Kak Su orang Singapura. Okey Kak Su. Silakan Kak Su. Okay, terima kasih Syamsina. A very good question lah. Soalan yang memang ramai orang suka bertanya. So in fact kawan-kawan Kak Su juga yang daripada luar Singapura pun selalu tanya jugalah macam mana Su nak rekrut orang Singapura ni jadi leader. Okay, sebenarnya macam gini. Seperti mana kalau apa bisnes yang kita buat ni kan, antara kita dengan customer ataupun prospek kita kena mengenali prospek atau customer kita. Bila kita dah kenal, senang kita nak matching. Okay, so begitu juga bila kita nak rekrut Singaporean ni, kita kena faham sedikit lah culture orang-orang Singapura kan, diorang punya kehidupan seharian, keperluan diorang, apa yang kita mesti nak kena belajar lah. Kita buat sedikit research. Okay. So untuk bagi Kak Su mewakili orang Singapura ni,
orang Singapura ni memang minat bisnes. Walaupun kita punya mindset adalah yang pertama adalah untuk kerja full time. Sebab kehidupan kat Singapura ni memang orang semua tahu sangat-sangat mahal. Okay, so kita memang segala-galanya perlukan duit. Kita nak apa je duit. There's nothing free in Singapore. Okay, so segala-galanya perlukan duit. So bagaimana kita nak dapatkan duit adalah untuk kita kena keluar bekerja. So ramai orang bila dia dah keluar bekerja pun dia rasa kurang, masih ada lagi kekurangan sebab komitmen setiap bulan tu akan sentiasa menaik dan meningkat. So itu yang buat orang akan mula mencari pendapatan tambahan dengan buat bisnes. So kita pula orang Singapura kalau nak buat bisnes ni memang biasanya apa bisnes yang datang depan mata pun kita akan grab je. Suruh jual ni, okay kita jual. Sebab bagi kita nak fast cash, we need money. Itu dia. Sebab kita perlukan duit hari-hari mesti nak rasa ada duit di tangan lah supaya kita rasa boleh survive, okay? So macam Kak Su juga dulu pengalaman, so bila orang offer business produk ini je, okay so jual produk ni kat Singapura, jual itu semua kita nak jual. Tapi importantly setelah Kak Su mempunyai pengalaman bertahun-tahun yang Kak Su rasa importantly apa yang boleh di-offerkan pada kami adalah bisnes yang firstly dalam keadaan pandemik macam sekarang ni modal tu mesti nak kecil. Kita dalam keadaan perlukan duit, janganlah suruh kita keluarkan modal ataupun invest big amount. Okay, you nak buat bisnes ni, you keluarkan modal sekian-sekian amount yang kita rasa macam, ui banyaknya, kita rasa stres, kita rasa tak mampu. So bila orang tak boleh keluarkan modal untuk mulakan perniagaan kerana modal tu diperlukan sangat besar, itu akan buat kita rasa tak boleh lah, kita tak jadi nak buat itu bisnes. So importantly dalam keadaan sekarang, okay kita keluarkan, kita offer bisnes yang modal kecil tapi kita dah boleh mulakan perniagaan. Kedua adalah kita tak nak yang kata orang tu melibatkan banyak sangat masa dan tenaga. Sebab kehidupan kat Singapura memang sangat stressful. Okay, kita memang semua orang terkejar-kejarkan masa dan kita tak naklah buang-buang masa. So kita nak satu bisnes yang kata orang tu mudah kita settle. Contoh, okay, firstly modal mesti nak kecil sebab tak semua orang mampu nak keluarkan modal besar untuk mulakan perniagaan. Okay. Kedua, biarlah transaction tu sangat smooth. Contoh macam kita boleh dapatkan stok tu dengan mudah. Kalau kita nak offer kita Singaporean dengan modal dengan produk-produk yang stok tu didatangkan kata orang tu dalam keadaan sekarang susahlah kan dengan keadaan pandemik yang banyak sangat restrictions So kalau nak dapatkan stok tu mungkin ada banyak sangat shipping delay, nak tunggu maybe orang tengah nak post produk pada kita lambat kan because of many restrictions dalam keadaan sekarang ni. So segala ketangguhan ni delay ni akan affect business activity kita. So kita ni nak ambil pre-order, okay nak ambil pre-order, customer dah bayar. Tapi bila ada shipping delay, kita akan rasa macam akan rasa a bit stressful sebab kita perlu menjawab soalan customer ataupun buyers yang dah tunggulah. Okay, so orang akan tunggu. Maybe dalam minggu pertama orang boleh bersabar. Orang faham keadaan sekarang yang maybe ada shipping delay dan sebagainya. Tapi kalau dalam minggu kedua pun mungkin ada masalah stok yang belum sampai-sampai. So diorang akan rasa macam dah kurang, dah rasa kepanasan tau. Betul ke ini bisnes ni? Dia tipu ke? Nak apa ke? Nak itu ni? Okay, mindset dah mula negatif. Okay. So kita nak bisnes yang kata orang tu yang tak menyusahkan kita sebab kita tak nak lagi tambah tekanan kita. Tak nak pening-pening kepala. So kalau dapat offer bisnes yang kata orang tu lebih tulus, lebih jelas kan, definitely lah you akan senang recruit Singaporean sebab Singaporean dia perlukan bisnes yang tak nak buang-buang masa, tak nak banyak sangat buang-buang tenaga and tak nak keluarkan duit ataupun modal banyak sangat, besar sangat. Okay, if you can offer that kind of business, definitely you will get a very good leader. Okay, itu je Mak Ni. Okey, terima kasih Kak Su atas jawapan yang diberikan. Jadi sebenarnya antara kesimpulan yang saya boleh kongsi kat sini lah, sebenarnya semua orang mencari peluang bisnes lah Cuma it's a matter of kita approach dengan cara yang betul ataupun pada waktu yang betul. Jadi jangan berputus asa, memang kita kena sentiasa positif. Jadi jangan takut-takut untuk approach orang untuk berkongsi peluang bisnes. Okey, tanpa membuang masa, kita ada soalan yang kedua daripada daripada Ria dari Lahad Datu Sabah. Okey, beliau bertanya, saya nak tanya macam mana nak jadi jutawan tapi tak ada modal nak niaga. Jadi saya rasa soalan ni adalah daripada ramai orang pun masalah yang sama. Jadi Kak Miza boleh bagi tahu, sharekan tips ataupun caranya? Okey.
Macam mana tadi soalan dia? Dia kata Macam mana nak jadi jutawan tapi tak ada modal, nak modal. berniaga? Ya. Kak Miza nak tanya sebelum Kak Miza jawab ni, Kak Miza nak tanya korang. Berapa ramai yang tak ada modal nak berniaga ni? Berapa ramai yang tak ada modal? Tak ada modal langsung nak berniaga tapi nak berjaya jadi jutawan. Kita boleh run poll tak? Ada tak poll yang berkaitan dengan ni? Okey, kejap okey, so macam mana kita daripada seorang yang tak ada apa-apa, okey, tak ada apa-apa ni. Duit tak ada. Dah lah duit tak ada. Tak pandai pula tu, SPM je. Wah, ini memandai-mandai cerita ni kan. Kita bagi yang worst case kan. Okey, sebab kan ramai orang yang teringin nak jadi jutawan kan. Okey, dan Kak Miza nak bagi tahu korang semua sekali, kawan-kawan Kak Miza yang jutawan, alhamdulillah sepanjang Kak Miza hidup ni Allah izin untuk Kak Miza kenal ramai jutawan. Dan korang nak tahu tak? Jutawan ni Kak Miza boleh cakap 99.9% jutawan ni dia pernah menangis dan dia pernah rasa duit tak berapa nak cukup. Ada tu sampai tinggal bawah jambatan, ada tu sampai kena buang keluarga, macam-macam cerita tau. Okay, so jadi untuk korang semua sekali yang sekarang ni dia punya financial tengah dekat lantai. Tak ada duit. Pinjam duit dengan mak bapak tak boleh nak pulang-pulang. Okay, so senyum dan suka dan kena cakap Alhamdulillah. So hari ni Kak Miza nak korang semua sekali, sekarang ni semua orang type Alhamdulillah. Okay, yang non-Muslim just jawab, just tulis syukur je lah. Macam tu, syukur. Okay, so kena bersyukur. Setiap kali Allah bagi ujian, setiap kali Allah bagi benda tak best, duit tinggal 20 sen, duit tinggal 50 sen, tak ada duit nak makan, tak ada beras. Alhamdulillah, ya Allah aku tahu sekejap lagi Allah akan hantar bantuan. Okay, so first step untuk orang yang tak ada duit langsung untuk jadi jutawan, first step syukur. Alhamdulillah. Ya Allah, aku yakin ini semua sekali Engkau yang tentukan. Aku yakin mesti ada solution punya. Okay, so untuk yang Muslim, Kak Miza nak bagi tahu korang, lepas habis kelas ni, buka Al-Quran ayat 55 surah An-Nur. Okay, siapa-siapa admin kalau ada ayat ni tolong share dekat dalam chat tu. Surah An-Nur ayat ke-55. Allah dah janji. Allah janji. Sekejap Kak Miza cari surah An-Nur ayat 55. Okay. Kak Miza selalu buka ni kalau rasa macam down ke apa, Kak Miza selalu buka ni. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastahlifannahum fil ard kama istahlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasikun. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka yang diredai. Okey, so ayat ni Allah cakap apa? Kalau kau jadi manusia yang baik, kau jujur, engkau rajin, kau mesti boleh jadi jutawan. Jadi ini janji Allah, bukan janji Kak Miza. Okey, jadi semua orang dalam sini kena percaya kepada janji Allah ni. Aku boleh jadi jutawan. Okey, first step, yakin. First step, syukur. Okey, lepas tu kita kena yakin kita boleh jadi jutawan. Yang ketiga, kena cari mentor. Kena cari mentor. Okey, so punca kenapa korang belum jutawan lagi sebab korang tak ada mentor yang nak ajar korang shortcut. Sebenarnya nak jadi jutawan ni ada shortcut, kau tahu tak? Kak Miza punya bahasa ni bahasa pasar, jangan kecil hati. Okey? Faham? Sebenarnya okey, nak jadi jutawan ada shortcut. Okey, Kak Miza jumpa shortcut tu selepas aku fail dengan macam-macam bisnes. Kak Su kena jadi stokis 19 company. 19 stokis Malaysia. Syarikat Malaysia dia jadi, baru dia jumpa shortcut. Okey, sebenarnya nak jadi jutawan senang. Tapi kena ada mentor. Okey, mentor ada dua. Satu, mentor yang kena bayar.
Yang kedua, mentor free. Kalau korang banyak duit, sekarang ni banyak duit, kan ramai orang banyak duit sekarang. Ada juga orang tak ada duit. Kalau korang banyak duit, pergi cari mentor berbayar. Kak Miza bayar lebih 60,000 untuk belajar. Belajar online, belajar bisnes. Kak Miza pernah belajar dengan Dr. Azizan Osman, Najib Asedak, Sifu Wanmus, ESQ, NLP. Banyak lagi lah. That's why alhamdulillah Allah kurniakan Kak Miza hari ni banyak ilmu. Dulu Kak Miza orang biasa-biasa. Macam tu. Okay, jadi first step syukur. Yang kedua, kena yakin kita boleh jadi jutawan. Yang ketiga, kena cari mentor. Mentor, kalau banyak duit, bayar. Kalau tak ada duit, cari mentor yang free. Macam mana nak cari mentor free? Cari bisnes. Dekat sekeliling kita ni ada banyak peluang bisnes Okay, dekat Facebook berlambat-lambat peluang bisnes. Okay, kena tahu macam mana nak pilih bisnes yang bagus. Cari satu bisnes yang ada proven result. Company tu dia mesti dah lebih 15 tahun beroperasi dan dia ada banyak produk dan harga dia tak berapa nak mahal sangat. Lepas tu dia ada banyak acknowledgement. Lepas tu dia menguntungkan. Kena cari satu company yang kita rasa kita boleh berjaya dekat situ sebab dekat business tu, dekat company tu ada mentor free. Okay, so kita jadi agent dulu. Kau start daripada dropship pun tak apa. Start daripada dropship, belajar sikit-sikit. Ini cara nak dapatkan mentor yang free. Kalau kau tak ada mentor, kalau kita tak ada mentor, memang tak boleh. Memang terlalu lambat sangat nak berjaya. Dan semua jutawan-jutawan yang Kak Miza kenal, semuanya ada mentor. Okay, dan katalah dia ni buat sale 2 juta sebulan kan. Mentor dia buat sale 20 juta sebulan. Gitu. Faham? Kak Miza buat sale 1 juta sebulan. Mentor Kak Miza sebulan 20 juta. Kak Miza ada beberapa mentor. Mentor online marketing, mentor Google Ads, mentor FB Ads, mentor networking, mentor macam-macam, mentor motivasi, mentor NLP. Mentor rumah tangga pun ada. Macam tu. Okay, so untuk tadi yang tanya tu soalan dia bagus ni. Mungkin dia sekarang tengah rasa orang cakap apa down ke apa kan. Bisnes tak jadi ke, duit tengah tak ada ke apa kan. Jadi dia tanya soalan ni dan bagus, orang macam ni mesti boleh jadi jutawan. Okay, so Kak Miza bagi tips ni dulu. Yang pertama syukur, yang kedua yakin, yang ketiga kena cari mentor. Lepas cari mentor, insyaAllah everything settle. Okay, happy tak dengan jawapan Kak Miza ni? Bagi balik dekat MC yang handsome lagi ajaib. Alhamdulillah. Saya rasa tadi tiba-tiba rasa macam dekat bulan puasa kan, dengan orang mengaji tu. Sedap sangat bunyi dia. Jadi orang kata apa, saya adalah diharapkan jawapan tadi akan dapat memberi manfaat lah kepada orang yang bertanya dan juga kepada orang yang mendengar, insya-Allah. Jadi kita ada soalan yang ketiga daripada Khairunisa binti Abdul Kahir. Assalamualaikum puan, saya ni dah macam-macam bisnes saya buat. Kadang-kadang rasa macam nak give up. Sampai sekarang masih belum berjaya lagi. Apa yang saya kena buat? Saya teringin sangat nak berjaya macam orang lain. Terima kasih puan. Jadi saya serahkan kepada siapa? Kak Su untuk jawab. Terima kasih jawab. Okey, terima kasih Khairunisa. Okey, soalan tu bagus sekali. Soalan tu actually mengimbau kembali kenangan Kak Su dulu yang buat macam-macam bisnes. So terima kasih lah. Okey. Dalam teringatlah pahit manis dulu buat macam-macam bisnes. Okey. Semua orang kat sini ni bila kita ada niat untuk berniaga, kita dah kena rasa bersyukurlah sebab itu adalah mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. So berniaga tu memang sangat-sangat baiklah untuk kita kerana rezeki tu datang lebih di dalam bidang perniagaan daripada kita makan gaji sebenarnya. Okay, so bila kita ada niat ataupun passion untuk bisnes, kita mesti ada rasa jiwa yang kental lah. Memang Kak Su selalu cakap dengan my team, orang bisnes tak boleh lembik-lembik, tak boleh nak hati tisu, jiwa mesti nak kental, mesti nak kuat. Okay, so dalam setiap apa yang bisnes yang kita buat sebenarnya ada hikmah dia untuk kita belajar jadi lebih bijak, untuk kita jadikan satu pengajaran untuk kita lebih bijak lagi daripada untuk masa hadapan lah. So macam Kak Su dulu, okay, bermula dengan bisnes pertama, produk pertama, memang tak ada mentor, tak tahu apa-apa, tapi pasal minat sangat berniaga, pasal nak sangat duit, so kita belajar, kita nekat lah, okay, buat aja produk pertama. Lepas tu rasa macam tak cukup kan, okay, continue sampailah 19. Nasib baik 19, tak sampai 20 Okay, importantly kat sini Kak Su nak kongsi tips dalam pemilihan perniagaan. Importantly daripada apa yang Kak Su dah alami lah, Kak Su nak nasihatkan pada semua orang kat sini,
okey, sebelum kita nak mulakan perniagaan ataupun maybe kita dah ada perniagaan sekarang yang kita sedang buat, kita nak tambah ke ataupun kita rasa macam macam tadi Karunisai, dia rasa macam belum boleh nak berjaya kadang sampai down, and then kita rasa kita tak puas hati, macam ada yang lebih baik lah, ada yang lebih baik lah di luar sana. So kita kena pastikan 3 tips ini. Yang pertama, you kena pandang kalau being offer ataupun ada proposal, business proposal, yang pertama adalah syarikat. Pastikan syarikat tu sangat stable dan kukuh, dah berada lama di pasaran, and then bila kita buat research, syarikat tu mempunyai dia punya kejayaan yang really proven lah. So kita akan rasa lebih semangat dan yakin. Okay. Kedua adalah produk. Kita tahu bila kita buat bisnes ni, kita mesti nak ada physical product lah. So bila kita bermuamalah tu, kita tahulah macam kita ada menjual, okay, dan ada orang yang membeli. So sangat-sangat clear cut, tak ada anything hidden. Dan yang ketiga, mesti nak ada marketing plan. Kita kena teliti tu marketing plan. Pastikan marketing plan tu sangat mudah untuk kita belajar. Bila sesuatu tu yang bagi kita belajar dengan mudah, so senang juga untuk kita pass down. Kita nak share, berkongsi dengan orang lain. Kalau sesuatu tu, let's say the marketing plan sangat merumitkan, kita sendiri rasa macam susahnya nak faham. Macam mana you nak kongsi dengan orang lain? Macam mana you nak share this business dengan orang lain? Sedangkan diri you sendiri, you really tak boleh nak faham. You rasa confused. Okay. So ini 3 tips ni sangat-sangat important sebab Kak Su dah pernah buat business yang ada syarikat, ada produk tapi tak ada marketing plan. Kak Su ambil juga sebab I really got no mentor masa tu. Okay, so buat jugalah. So bila buat business macam ni yang tak ada marketing plan, kita akan rasa pening kepala tau. Lebih-lebih lagi orang baru macam Kak Su ni, tak tahu macam mana kita nak promote produk tu, tak tahu macam mana kita nak market produk tu sebab tak ada orang nak ajar. So pandai-pandai kita lah buat sendiri. So it's like macam more trial and error. You buat ada silap, you tanggung sendirilah. Okay. And then Kak Su pernah juga buat produk. Okay, ada syarikat, ada marketing plan, tapi tak ada produk. Pun pernah juga kena offer business macam ni. Okay, dia kata okay, so you nak tahu about the company kan? Okay, this is the company. You nak sangat the marketing plan kan? Okay, I can provide you the marketing plan. Tapi produk tak ada. So Kak Su terfikir, Kak Su ni dah jual macam-macam, dah buat macam-macam business, ada produk. Tapi kenapa dia offer Kak Su business yang tak ada produk? So Kak Su tu rasa macam something is not right lah. Dia rasa apa nak jual tak ada produk kat tangan? Tak apa, senang aja. You invest, lepas tu you tunggu. Tiap-tiap bulan duit you dalam bank tu nanti akan beranak. So Kak Su terfikir, tak pernah pula terlintas macam ada ke wujud ke bisnes macam ni, kita tak usaha anything, kita tak ada sesi jual menjual, tak perlu cari orang, tapi dia kata duit kita akan beranak dalam bank. So Kak Su tolak tawaran bisnes macam ni. Okay, sepandai Kak Su yang setakat tu masa belum ada mentor pun at least nampak kebijaksanaan jugalah untuk reject bisnes macam ni. Tapi sayangnya kawan Kak Su dia buat bisnes macam ni dan 2 bulan kemudian dia datang dengan mengadu dengan Kak Su lah, dia mengalami satu penipuan lah. So it's like more like a business scam kan. So Kak Su bersyukur sangat-sangat Kak Su dielakkan ataupun dilindung lah daripada terlibat bisnes sedemikian. And then nombor 3, okay, you nak produk, you nak marketing plan tapi tak ada company. Business kalau macam ni pun being offered to us, kita jangan terimalah. Sebab Kak Su pun pernah juga buat bisnes macam ni. Ada produk yang diajar macam mana nak market the produk kan. Tapi tak ada company tau. Bila tak ada company, itulah dia datang masalah bila sesuatu berlaku. Contoh, you dah kerja, usaha penat-penat, you promote produk dia betul-betul. Tapi tiba masanya you rasa bila waktu nak dibayar bonus tu, tiba-tiba ada masalah. You dah usaha ni tapi tak ada bonus, you tak dibayar dengan betul. So you nak feedback, you nak refer balik to the company. Tak adalah, you nak refer kat siapa? Company tak ada. You tak tahu company tu apa. So datang di sinilah bisnes macam ni akan membawa kita kepada big problem. Dah usaha penat-penat, dah buat kerja macam-macam tapi tak dibayar. Then sometimes you ada masalah during the business transactions. You nak lodge a complaint ke feedback to the company, you got no one. Tak ada mana-mana yang you boleh make a report. Sebab you tak tahu, sebab dia tak ada company langsung. So kat sini Kak Su nak nasihat kepada semua, baik orang yang dah mula bisnes, sedang mencari-cari bisnes yang lebih baik, ataupun orang yang zero business knowledge and then mula nak cari perniagaan dalam keadaan sekarang ni, pastikan 3 tips pemilihan bisnes ini you are really take note. Yang pertama syarikat, yang kedua produk dan marketing plan dia. Okay, ini 3 pastikan you dah jelas, confirm, yakin, and then baru you boleh mulakan. Bismillah. Okay, itu saja Mak Ni. Okey, terima kasih Kak Su. Jadi harap jawapan tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua, bukan hanya kepada orang yang bertanya tapi orang-orang yang mendengar pun dapat mendapat informasi yang penting dan juga yang boleh digunakan untuk masa akan datang. Terima kasih banyak Kak Su.
Jadi kita beralih kepada soalan yang keempat. Saya rasa sesuai untuk tanya kepada dua-dua pun boleh jawab. Apakah perasaan dapat first 1 million? Yang bertanya ni ialah daripada Encik Yazid Tamyiz. Siapa boleh jawab? Dua-dua pun jutawan. Boleh share, saya pun nak tahu juga sebenarnya. Kasih bagi laluan yang muda jawab lah. Miza jawab. Okay, Miza jawab. Tapi sebelum Miza jawab kan, Miza nak share keputusan poll. Keputusan poll tadi. Okay, boleh share ke result poll tadi tu? Kita buat poll tadi. Soalan dia, apa tujuan utama anda join webinar ini? Ada 4 jawapan. Okay, syukur banyak-banyak tak ada siapa yang jawab nombor 4. Tak tahu cerita kawan paksa. Tak ada, maksudnya semua orang tahulah tujuan webinar ni. Okay, ada satu orang dia jawab macam ni. Nak tengok je isi masa lapang. Bertuah betul. Ini orang banyak duit agaknya. So kita doakan dia sentiasa gembira dan bahagialah. InsyaAllah lepas ni boleh banyak-banyak lagi bagi manfaat dekat seluruh penduduk bumi ni. Okay. So 29 orang menjawab nak cari mentor yang boleh guide dari A to Z untuk buat 1 juta pertama. Okay. So kalau jawab macam ni maksudnya korang korang dah faham lah sebenarnya nak jadi jutawan tu kena ada orang yang boleh guide korang supaya korang jadi jutawan, dan yang guide tu kena jutawan. Okay. Kalau korang punya mentor dia punya sales dia 5,000, sale korang lebih kurang macam tu je lah. Kalau mentor kita sale dia 1 juta, macam gitulah kita. Kalau mentor kita 20 juta punya sale, macam gitulah kita. Okay, siapa kita adalah siapa mentor kita. Okay, dan ramai yang jawab, ada 38 orang menjawab nak betulkan bisnes sekarang dan capai 1 juta pertama secepat yang mungkin, insyaAllah. Okay, so untuk korang yang nak capai 1 juta pertama, kena ada sifat ni. Ask for help. Apa dia? Type dekat YouTube dengan dekat Zoom. Orang yang nak berjaya, dia kena ada sifat ni. Ask for help. Jangan sombong. Okay, kena bertanya soalan dengan sesiapa yang kita jumpa. Lagi kita nampak orang tu jutawan, lagi kita nampak, kalau kita suka dekat orang tu, tanya soalan dia. Kalau kita tahu dia jutawan, tanya soalan yang bagus-bagus dekat dia, yang membolehkan kita ni cepat-cepat jadi jutawan. Ini cara dia Okay, jangan jumpa jutawan, lepas tu kau lari, kau malu. Alah, aku ni ciput je, aku ni siput je kan. Dia nak jawab. No, semua jutawan semangat nak tolong korang. Korang je yang malu lebih. Okay, so kembali kepada soalan Tamziz. Sedaplah nama dia tadi. Apa perasaan bila dah dapat 1 juta? Kak Miza nak cerita lah. Sebelum dapat 1 juta tu, Kak Miza nak cerita. Sebelum dapat 1 juta tu, Kak Miza, bila Kak Miza buat bisnes, apa bisnes? Kak Miza kerja dekat Dyson, Kak Miza jual jajan tau. Kak Miza paket jajan tu, asam lah, apa benda lah semua Kak Miza paket, Kak Miza letak dekat pantry. Kan, korang bayarlah macam tu. Kau bayangkan, bila Kak Miza jual jajan, Kak Miza kira berapa banyak aku nak jual untuk aku dapat 1 juta. Kak Miza jual tudung. Cantik lah tudung Kak Miza ni. Cantik kan? Kak Miza dulu ada bisnes tudung tau. Ni tudung Kak Miza jahit sendiri. Tapi Kak Miza tak jual lah ni. Ni Kak Miza untuk Kak Miza sendiri je. Kak Miza pernah jual tudung. Kak Miza pernah jual ikan, jual air kelapa, jual SIM card. Setiap bisnes Kak Miza akan kira bila aku nak jadi jutawan. Bila aku nak create 1 juta. That's why sekarang ni, korang nak kena kira apa-apa bisnes pun. Okay, jual buah ke, jual kek ke, apa-apa bisnes yang korang tengah buat, kira berapa banyak nak kena jual untuk jadi jutawan. Dan ada satu bisnes tu Kak Miza kira, lepas tu Kak Miza nak kena ambil masa 30 tahun nak jadi jutawan. Jadi Kak Miza decide untuk tak payah buat bisnes ni, lambat kot nak jadi jutawan. Okay, jadi perasaan bila Kak Miza berhenti kerja, Kak Miza berhenti kerja berjemaah. Kak Miza dan suami Kak Miza senior engineer, husband dia senior site agent construction dekat UM Sunrise. Kita orang buat kerja gila, tinggalkan gaji berbelas ribu sebulan, berhenti kerja di ketika tak ada result. Kau bayangkan, siapa yang berani buat macam tu? Okay, dan Kak Miza dalam kepala ni, aku mesti jutawan. Dan Kak Miza ingat Kak Miza jutawan dengan jual tudung. Dah kira dah berapa banyak tudung yang aku jual. Kan, tapi Allah Maha baik. Dia tahu yang namanya Hamizah Hamdan ni, dia tak berapa nak rajin sangat. Kalau mak Kak Miza cakap macam ni, kau ni pemalas. Gitu. Kak Miza memang tak apa nak rajin. Kak Miza buat benda senang, tak siap. Engineer. Tapi kena buat perfect lah kan. Jadi tak sangka pun, ingatkan jadi jutawan jangan jual tudung.
Tapi Allah izin untuk ada cerita yang berlaku masa tu. Allah izin untuk Kak Miza buat untung Ada orang cakap sale 1 juta dah jutawan. Pada Kak Miza untung 1 juta baru jadi jutawan. So Kak Miza buat bisnes produk terdesak. Okay, korang boleh pergi dekat YouTube Kak Miza ataupun search tips pilih bisnes dekat YouTube. InsyaAllah akan jumpa Kak Miza. Nanti Kak Miza dalam video tu Kak Miza ajar macam mana nak pilih produk. Okay. So Kak Miza jumpa satu bisnes ni produk terdesak. Orang tak beli dia mati. Orang tak beli dia gemuk. Orang tak beli dia tak cantik. Orang tak beli dia dia hodoh macam tu tau. Dan skill tips pilih bisnes ni diajarkan oleh mentor Kak Miza, Sifu Amazaha. Siapa yang sama Sifu Kak Miza ni? Sifu Amazaha. Kak Miza sangat-sangat menghormati dia. Sampai hari ni Kak Miza contact dia sebab dia janji dengan Kak Miza sebab dialah Kak Miza berhenti kerja berjemaah. Dia janji, Kak, selagi saya hidup saya akan guide akak. Alhamdulillah sampai hari ni. 2 minggu lepas baru dia marah aku. Akak jangan buat ni, Kak. Saya tahu akak buat siap. Nampak tak? Mentor. Kak Miza yang buat sale lebih 1 juta sebulan pun ada mentor. Engkau orang tak ada mentor. Habislah. Okay. Jadi Kak Miza tak sangka Allah twistkan. Kak Miza tak suka bisnes ni tapi Allah twistkan. Allah takdirkan Kak Miza berada dekat sini. Dan Alhamdulillah 3 tahun lebih sikit Kak Miza berjaya collect 1 juta. Perasaan dia macam ni. Perasaan dia. Dah 1 juta gitu. Dah 1 juta Loh, senang je. Kan. Jadi semasa Kak Miza sampai dekat 1 juta tu, Kak Miza rasa macam lah senang je. Nak try 2 juta lah. Okay, dan Alhamdulillah masa tu 3 tahun lebih lah, dekat-dekat 4 tahun Kak Miza buat untung 1 juta. Okay, dan Alhamdulillah belum lagi 6 tahun Kak Miza berada dalam bisnes produk terdesak tu, Kak Miza dah buat 2 juta dah. Nampak tak? 1 juta 4 tahun, lebih kurang 4 tahun. Okay, 1 juta kedua tak sampai pun 2 tahun. Okay, dan Alhamdulillah insyaAllah tahun ini Kak Miza punya untung, Kak Miza dah kira-kira dah, Kak Miza akan untung 1 juta. Macam tu. Jangan risau Kak Miza bayar cukai. Okey, jadi perasaan dia, dah sampai boleh kot. Senang je. Sebaik saja sampai dekat 1 juta tu, terus rasa nak 2 juta. Okey, sekarang ni bukan 2 juta dah. Sekarang ni Kak Miza nak rasa 10 juta dah. Macam tu. Okey tak? Sebenarnya senang je. Okey, cuma tak ada mentor. Jadi kena cari mentor. Okey, MC. Oh, dahsyat Terima kasih Kak Miza. So jadi Alhamdulillah kita dapat mengintai sedikit perasaan ada first million tu macam mana. Yang selebihnya buat masa ni saya rasa saya teruskanlah berangan dulu, tapi insyaAllah yang lain-lain semua satu hari nanti kita akan percaya kita akan dapat nikmati 1 juta tu juga. Jadi okey, saya ada dapat personal message mungkin tersalah hantar kepada saya kan soalan dia. Okey, soalan dia berbunyi daripada Encik Zarifah Sahari. Sekarang ni macam-macam bisnes dah muncul. Kebanyakannya MLM. Apa pandangan puan pasal bisnes MLM? Selamat ke nak buat semua benda ni? Jadi siapa yang nak jawab Kak Miza ke Kak Su ke? Ke Kak Miza haus nak makan masa? Kak Su jawab dulu, nanti Kak Miza tambah. Okey Kak Su, silakan Kak Su. Okey, soalan dia apa? Maknanya MLM selamat ke tak selamat Okey, dia soalan dia macam ni Kak Stu Sekarang ni macam-macam bisnes dah muncul macam-macam kebanyakannya MLM. Jadi apa pandangan Kak Su pasal bisnes MLM? Selamat ke nak buat benda ni semua? Okey, bagi Kak Su semua bisnes tu memang ada risiko. Okey, kita tak boleh cakap semua bisnes kita buat kita pasti akan berjaya. Kita pasti akan ada cabaran dalam setiap apa yang kita lakukan. Itu normal lah in our life, daily life. Tapi seperti mana yang Kak Su cakap tadi, walaupun mungkin dia ada bisnes MLM, tapi kalau ia menepati ciri-ciri yang Kak Su tadi kasih tips dalam pemilihan bisnes tu, ia menepati ciri-ciri sedemikian, so bagi Kak Su tak ada masalah. Kita akan rasa selamat sebab apa yang Kak Su dah kongsi tadi tips dalam pemilihan bisnes tu, kita rasa ada dalam bisnes MLM yang been offered to us tu, kita rasa why not? Okay. So yang penting tu apa yang important diri kita dah faham segala-galanya tips yang Kak Su bagi tu, and then kita rasa yakin, and then kita okey lah, kita teruskan lah. Okay. Okay, so Miza boleh continue. Okay. Dia boleh tanya soalan sensitif. Okey, Kak Miza, sekejap. Kejap. Sebelum Kak Miza teruskan saya nak bagi tahu kepada semua orang
apa, kalau perasan dekat chat room tu kita ada aktif manager yang berusaha untuk menjawab soalan-soalan juga dalam tu. Jadi untuk penonton semua pun kena alert juga dekat chat room tu. Sebab mungkin sebab banyak sangat soalan, jadi setengah-setengah soalan tu akan dijawab oleh manager dalam chat room lah sendiri. Jadi okey Kak Miza, saya sambung. Okey. Sebelum Kak Miza sambung soalan Kak Su tu kan. Kak Miza nak tanya lah. Ni korang kena terus terang Kak Miza ni. Korang suka ke bisnes MLM? Cuba siapa yang suka type suka. Siapa yang tak suka type tak suka. Kalau Kak Miza tak suka. ini soalan patutlah dia MC pilih soalan ni. Soalan macam Soalan cipu cemas nama dia. cepu cemas. Ya Allah, hai. Hey. Dia kan, kalaulah ada yang jawab suka MLM tu, Kak Miza cakap kau ni gila ke apa? Masya Allah, tabarakallah. Sekejap Kak Miza nak tengok, tak suka. Suka? Ni gila ke apa ni? Ada jawab suka, ada yang jawab tak kisah. Ada yang tak suka, ramai tak suka. Masya Allah, tabarakallah. Okay? So dia macam ni. Sebenarnya bukan bisnes MLM je yang scam orang tau. Bukan tau. Ada banyak lagi bisnes yang scam orang. Jadi kita sendiri kena bijak tadi soalan dia macam mana? Kalau apa? Mana Mak ni soalan dia? Soalan dia berbunyi begini Ni dia dapat dah. Ada. Sekarang ni macam-macam bisnes muncul. Kebanyakannya MLM. Apa pandangan? Okey. Okey, itulah yang kita cakap tadi. Sebenarnya bukannya MLM je yang muncul. Kan? Ada je orang yang ada modal 10,000, 5,000 yang buat produk sendiri. Tahu? Ramai tahu yang sekarang ni nak jadi founder produk, kalau dulu mungkin kena 100,000. Kan? Sekarang ni murah je. Dan Kak Miza ada ejen dekat Kedah sana, dia ni jutawan dan dia ni adalah kilang. Dia ni owner kepada kilang kopi. Kau bayang ada tak kat sini orang tu? Okay, dia tengah busy ni melayan dia punya customer nak masuk TV dia kata. Okay, dan dia cerita, adalah dia cerita kat Miza game-game dia orang ni. Okay, jadi bukan setakat MLM je yang pergi sontot orang, yang pergi menipu orang. Yang tak MLM pun sama juga. Jadi diri sendiri ni nak kena bijak dulu. Kita kena tahulah yang tadi macam Kak Su cakap tadi. Kita kena tengoklah yang pertama, tengok syarikat dia. Kan? Janganlah orang cakap, kau join ni nanti kau dapat, kau tak payah nak buat apa. Kak Miza paling allergic kalau orang cakap kau tak payah nak buat apa-apa, nanti kau dapat duit. Yang ni memang dah terang-terang menipu. Okay, so soalan yang pertama nak kena tanya dekat kawan tu, kalau dia ajak kita buat bisnes, yang ni kena buat sale tak? Kalau dia kata tak payah buat sale, kau duduk goyang-goyang, kau invest je. Reject. Reject terus. Faham? Macam tu. Lepas tu, boleh tengok company tu dah berapa lama ditubuhkan. Kena 15 tahun ke atas. Lepas tu apa produk dia nak jual, kan? Kalau nak jual suplemen, nak jual apa-apa produk pun, yang paling penting repeat sale dia kena tinggi. Kalau satu produk kau jual sampai harga RM400 satu botol, macam mana orang nak repeat sale? Nampak tak? Faham tak? Okay, jual produk yang bawah 100 lah. Jadi orang senang nak repeat. Kan? Vitamin C musim-musim COVID ni laku. Pergi jual sampai RM200 sebotol, RM300 sebotol. Kan macam tak masuk akal. Kalau macam harga dia RM50 ke RM60 ke kan okey sikit. Jadi harga tu. Okay, so kena tahu syarikat, kena tahu produk apa nak jual. Untung dia. Kan. Memanglah senang nak jual produk ni. Lepas tu untung dia jual 100 dapat RM1. Alah hai. Okay, so sebenarnya bukan pasal bisnes itu. Pasal diri kita. Engkau ni bijak tak memilih. Jadi kalau macam Kak Miza dengan Kak Su 19 company. Kak Miza entah berapa banyak dah aku buat. Jadi kita orang dah tahu dah mana nak pilih. Okay, jadi bertanya. Okay, nak selamat, ask for help. Tanya orang yang pakar. Tanya orang berjaya. Nak bisnes berjaya, tanya orang yang berjaya. Jangan kau tanya kawan kau yang kerja yang tak pernah bisnes. Dia akan cakap, alah tak payahlah bisnes. Rugi je masa kau. Kau kerja je. Faham? Ini kebanyakan yang orang-orang kesalahan orang kita. Dia pergi tanya soalan, dia nak bisnes. Dia pergi tanya orang yang tak buat bisnes. Habis lah. Kan? Ibarat macam ni. Kita ni ada isu rumah tangga. Kita pergi tanya dengan orang yang perempuan yang husband dia drug addicted, husband dia yang kaki perempuan. Dia akan cakap apa? Alah, lelaki ni semua sama je. Lelaki ni semua sama je, tak guna, tak bertanggungjawab. Padahal ada je lelaki handsome, sadar, yang baik, bertanggungjawab macam MC kita tu. Gitu.
Jadi dia bukan pasal bisnes tu MLM ke tak MLM ke, ada je banyak yang menipu. Okey, jadi kita sendiri kena bijak, dan macam mana nak jadi seorang yang bijak, kena ada mentor. Okey, so sebenarnya isu yang paling besar sekali, korang bisnes tak ada mentor. Itulah jawapan dia. Okay, betul. Saya setuju 110% dengan apa yang Kak Miza cakap. Jadi even dalam Quran pun ada cakap, orang kata apa, kita kalau nak tahu sesuatu tu kita rujuklah pada yang pakar. Jangan salah rujuk, nanti jadi benda lain pula. Sorry Kak Miza, ada nak sambung lagi ke dah habis dah? Okay. Next question. Okay, next question. Okay, kita ada juga soalan-soalan yang dikumpul daripada channel YouTube. Soalan pertama daripada Umi Umara. Macam mana nak membina diri agar orang senang, selesa dan yakin dengan kita? Jadi siapa yang bertuah? Kak Su jawab lah. Kak Su yang bertuah, sila jawab. Macam mana nak membina diri agar orang senang, selesa dan yakin dengan kita? Okay, yang pertama adalah kita jadilah diri kita sendiri. Okay, so dalam apa juga kita buat, kita kena buat dengan penuh keikhlasan, dengan penuh identiti diri sendiri. Okay, because kalau kita create ataupun kita perkenalkan diri ataupun kita buat personal branding dengan mengikuti identiti yang bukan diri kita sendiri, kita tak boleh bertahan lama. Kita rasa kurang selesa, kita rasa kurang keikhlasan lah. So dalam apa juga yang kita nak buat tu, demi untuk membina diri kita supaya orang boleh selesa, senang dengan kita, adalah jadi diri kita sendiri. Okay, kita share, kita buat segala-galanya dengan penuh keikhlasan daripada hati kita sendiri. InsyaAllah setiap penyampaian kita, perkongsian kita yang datang daripada hati kita ini pasti akan sampai pada hati mereka yang melihat ataupun mendengar. Okay, so jadi diri sendiri, and then apa juga yang kita buat, selalunya kita nak ajak kebaikan, bukan saja untuk manfaat diri sendiri, tapi kita nak kita tonjolkan macam good example. We lead good examples supaya orang nampak diri kita ni macam ada sesuatu yang diorang boleh duplicate, and then diorang boleh ikut kebaikan-kebaikan yang kita kongsi lah. So dari situ bila kita sentiasa ada mindset positif, hati kita ni sentiasa kata orang tu lebih pada positivity lah. Okay, tak nak ada hati yang kata orang tu terlalu emotional ataupun negativity. Jadi kita akan sentiasa dalam keadaan tenang, relax, happy, dan setiap apa yang kita lakukan tu pasti kita akan rasa macam best selalu. Dan apa yang kita tonjolkan tu juga orang yang pandang nampak tu pun akan rasa best selalu. Tengok muka dia macam best selalu. Tengok muka dia ceria, kita pun terikut ceria. Tengok muka dia macam sejuk mata memandang. Tengok muka dia macam happy selalulah, nak macam dia lah. So kita akan jadi macam role model tau. Orang akan follow kita. So kita tunjukkan sentiasa positivity kan. So orang akan sentiasa ikut kita. So dalam keadaan orang rasa macam down ke apa gini, dia tengok diri kita, dia rasa okey lah, buat macam dia lah, ikut macam dia lah. So kita lead by good examples lah. So dengan sendirinya ia akan membuat diri kita akan sentiasa happy-happy je selalu. Macam itulah. Okay. Kak Miza tambah sikit. Silakan Kak Miza. Dia tadi soalan dia macam mana nak buat orang suka kat kita Macam mana kita nak membina diri agar orang senang, selesa dan yakin dengan kita? Okay. Yang ni lebih kurang macam mana kita nak buat orang suka kat kita lah. Betul tak? Yes. Betul kan? Simple je sebenarnya. Sebelum kita suruh orang suka kat kita, kita kenalah suka kat orang. Simple je. Ini kawan tu dekat FB jual longan. Lah, dah jual longan pula. Jual mangga. Apalah dia ni tak tetap pendirian. Nampak? Kau dah buat emosi tak bagus, perasaan tak bagus. Kau dah tak suka kat orang. Satu orang kita tak suka, ramai orang kita takut dekat kita. Tak perasan budak ni kan. Apalah Ustaz Abid Liu tu gini-gini, apalah Caprice, apalah gini, apalah gitu. Kan? Okay. So jawapan dia bila nampak sesuatu, kita kena first rule macam mana supaya orang suka kat kita, kita kena suka kat orang. Tak kisahlah orang tu cakap kita ni gini ke gitu ke, orang cakap alah dia tu boleh lah, dia tu bukannya dia tu bapak dia kaya kan, kereta pun bapak dia belikan. Rumah pun bapak dia belikan seorang sebiji. Lantak dia. Okey, yang paling penting kita tahu kita buat apa, kita kena suka kat orang dulu. Selalu doa macam ni. Nampak orang yang kita rasa kita dah start tak suka je, cepat-cepat dalam hati cakap, ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, tinggikan darjat dia. Dah. Okey? Dan sesungguhnya apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita cakap adalah doa untuk diri kita juga sendiri. Okey? Sebelum orang suka kat kita, kita kena suka kat orang. Nanti buat benda ni, insya-Allah ramai orang suka kat kita.
Okay. Okay, nak kena try tu Jadi semua orang yang dengar jawapan ni, take note lepas ni kalau nak orang suka kita test. Kita suka dengan orang dulu. Dan kalau dah dapat feedback yang baik tu, alhamdulillah lah maksudnya betul lah jawapan yang diberi tadi. Tapi memang betul. Bila kita tak boleh nak ubah orang, tapi kita boleh ubah diri kita sendiri. Jadi dengan sedikit usaha yang macam itu, insyaAllah akan membuahkan hasil. Jadi soalan seterusnya yang saya nampak dalam chat room ni daripada Encik Irwan Amari. Encik Irwan Amari ni tak ada kaitan dengan artis tu Harap-harap kalau ada kaitan beritahu Jadi soalan dia berbunyi, bagaimana nak tahu platform bisnes itu boleh menjadikan kita jutawan dengan betul? Jadi soalan ni saya buka kepada panel-panel kita. Miza jawab. Miza jawab. Okay. Alah, senang je. Tadi kan Kak Miza dah bagi tahu dah. Kita kena tengok dia punya syarikat, dia punya produk, dia punya untung ke tak untung, insentif dia ke tak. Okay, yang paling senang, kita tengok dekat company tu berapa banyak jutawan yang ada. Itu paling simple sekali. Kalau seorang pun belum jutawan, memang kita pun tak jutawan lah. Lepas tu, nak jadi jutawan tu, dia ada company ni dah 40 tahun, 50 tahun. Tapi nak jadi jutawan kena ambil 20 tahun. Jadi kau tunggulah 20 tahun baru kau jadi jutawan. Macam tu tau. Sama lah macam kita kerja kan. Nak gaji 10,000 sebulan. Kan? Jadi kita, bos kita berapa gaji? Bos kita 20,000. Kalau bos kita 20,000 gaji, dia dapat dalam masa 20 tahun dia kerja dekat situ. Jadi kita kena kerja 20 tahun untuk dapatkan gaji 20,000 tu. Okay, benda ni sangat-sangat simple. Macam mana nak tengok kita boleh jutawan ke tidak? First, kena tengok company tu dah ramai lahirkan jutawan ke tidak. Okay, dan yang kedua, attitude kau tu. Okay, dan kita tengok hari ni ada banyak bisnes. Sana bisnes, situ bisnes, sini bisnes, kawan-kawan kita berjaya. Dekat, sebab tu Kak Miza cakap, ada je orang berjaya dekat bisnes tudung, jutawan. Ada je orang berjaya dekat bisnes Shaklee Herbalife. Ada tak orang Shaklee Herbalife Amway kat sini? Ada je orang berjaya kat sana kan? Apa beza dia? Macam mana dia orang boleh berjaya? Sebab attitude. Kalau attitude kita ni tak cantik, kau cempaklah dekat, ramai orang jutawan dekat Amway kan? Cempaklah dekat Amway, tak jadi tak? Kan ada orang jutawan dekat AIA, Prudential, ada kan? Attitude tak cantik, cempak sana, tak jadi. Okay, satu, tengok company tu berapa lama boleh menghasilkan jutawan. Kalau kita target nak jadi jutawan dalam masa 3 tahun, kita kena cari company yang terbukti menghasilkan jutawan dalam masa 3 tahun. Nak tahu orang tu jutawan ke tidak, bukan tanya dia, kau dah jutawan ke? Bukan, tanya dia, setahun bayar cukai berapa? Ini trik nak tanya orang tu jutawan ke tak. Kalau dia kata, kita buat sale juta-juta ni, kita boleh sorok sebenarnya. Tak payah bayar cukai, tak apa, nanti aku ajar kau. Ini bukan jutawan. Ini bukan jutawan. Orang yang jutawan, dia memang selamba aku bayar cukai. Ni nama aku. Kau pergi tengok kat sini kan. Kau tahu sendiri. Okay. Kalau syarikat tu syarikat sendirian berhad, dia untung 1 juta setahun, dia punya cukai at least 18%. Maksudnya 1 juta dalam 18% berapa? 180,000 lah dia kena bayar. Dia kena bayar cukai. Macam tu. Kalau orang yang jenis cakap aku tak bayar cukai, aku simpan gini, aku sana, ini bukan jutawan. Senang je nak tahu dia jutawan ke tidak. Faham? Okay. Lepas ni dah boleh belagak sikit. Belagak, Allah Akbar. Dah boleh rasa, aku dah pandai ni nak tengok tu jutawan ke tidak. Macam tu. Okay. Itu je yang semudahnya lah. Macam tu. Kak Su ada nak tambah apa-apa Kak Su? Okay, MC. Okay, next question. Full point. Jadi kita bukanlah kita belagak apa, maksudnya kita dah ada ilmu tu, jadi kita boleh berhati-hatilah bila kita nak cari platform yang sesuai untuk berniaga lah Jadi next question daripada Tikah Azhar. Okay, apakah jenis bisnes yang boleh diceburi oleh remaja yang baru nak berjinak dengan dunia bisnes? Remaja macam saya lah kiranya. Apakah bisnes yang sesuai yang boleh dicadangkan? Okay, Kak Su jawablah yang ni. Ya. Yeah. Okay, remaja termasuk Kak Su ada 2 orang anak remaja juga. And then just kongsi, anak remaja sekarang especially yang perempuan lah kan, minat sangat dengan health and beauty. Okay, so nampak kecenderungan tu di situlah. Budak-budak sekarang ni diorang memang lebih kepada kecantikan. Budak remaja nak meningkat naik kan. So memanglah diorang tengah sweet-sweet kan. So di dalam keadaan sekarang tu memang apa diorang buat memang really go for dia punya kecantikan luaran lah. Tapi dalam masa yang sama juga bagi Kak Su, untuk remaja yang baru-baru nak berjinak-jinak ni is always go for
yang Kak Su rasa is health and beauty lah. Okay, sebab yang importantly ni health and beauty ni dia memang kata orang tu bukan bisnes yang mengikut trending sebenarnya, sebab kita perlu health ni adalah kesihatan. So kita perlu menjaga kesihatan kita sepanjang masa. Okay, lebih lagi dalam keadaan sekarang ni memang kita kena jaga kita punya immune system lah, kena sentiasa sihat, sebab nikmat sihat ni antara nikmat yang paling terindah yang tidak terhingga. So kita kena sentiasa sihat, tak kira daripada kanak-kanak kecil kita pun nak kena pastikan mereka sihat sampailah dah berusia kan. So that goes for health lah. Then for beauty ni pula memanglah kan, so kalau orang yang dah macam Kak Su ni sentiasa kata orang tu nak jaga keterampilan diri kan, apalagi mereka yang masih lagi remaja. So bisnes yang terbaik adalah beauty and health lah bagi pandangan Kak Su lah. Ia adalah bisnes yang kata orang tu bukan bisnes trending, tapi ia adalah keperluan sepanjang masa lah. So I will say beauty and health. Alright, saya rasa jawapan tu cukup jelas kan. Jadi kata apa, pada zaman sekarang ni health and beauty is number one produk yang kita boleh cuba untuk diniagakan. Jadi kepada kawan-kawan saya yang remaja kat luar tu, jadi mungkin kita boleh carilah produk apa yang sesuai untuk kita mula berniaga. Jadi untuk soalan seterusnya, ini memang ada soalan yang best, yang khas untuk Kak Mizah. Sebab dia memang pro dalam hal ni. Macam mana nak buat content or copywriting tentang produk kita? Nak dapatkan idea supaya orang membaca tertarik dan nak tahu lebih lanjut tentang produk kita. Okey, Kak Mizah silakan. Ini memang kepakaran dia ni. Aku pelik juga tau. Semua tanya soalan pasal motivasi je. Mana soalan FBS, Google Ads ni? Okey, lepas ni akan banyak tapi masa dah mencemburui kita. Okey. Dia macam ni soalan ni, macam mana nak buat content or copywriting? Siapa tanya soalan ni? Macam mana nak buat content or copywriting tentang produk kita? Okay, so first thing first, kita kena tahu kalau orang beli produk kita kan, dia dapat apa? Tadi Kak Mizah nampak ada beauty consultant Mary Kay. Ngam-ngam nampak tak? Dia happy je sebab apa? Sebab dia jual produk beauty and health and beauty. Memang health and beauty memang ngam. Cun. memang boleh pergi jauh punya, sebab itulah produk terdesak kan. Orang nak cantik kan, orang nak kurus, macam tu. Orang nak live kena pakai makeup sikit kan. Okay, so siapa-siapa yang nanti korang boleh lah beli MK. Kak Mizah pun ada pakai lipstick MK. Okay, so macam mana nak buat content untuk produk kita? First thing first, kita kena tahu orang beli produk kita dapat apa. Siapa yang tanya soalan ni? Dia dekat Zoom ke dekat YouTube ni? Ya, Encik Berong? Siapa yang tanya soalan ni? Produk apa ni? Siapa nak Kak Mizah buatkan konten copywriting untuk produk dia? Type dekat tu. Orang pertama yang muncul Kak Mizah Kak Mizah bagi idea. Ada orang insurans tak? Ni peluang. Cepatlah, produk apa? Cepat peluang. Cepat. Okey, kuku. Kuku, saya nampak kuku. Penapis susu. Susu apa ni? Susu. Kak Mizah, saya nampak yang pertama kuku. Okey, kuku dulu. Okey, hibah kuku. Okey, so apa yang orang akan dapat bila orang tu pakai korang punya produk penapis udara tu? Okey, jangan pergi buat copywriting. Tahukah anda bahawa sekarang ini orang semua memerlukan penapis udara sebab COVID banyak merata-rata. Memang tak best langsung. Okey, memang tak best langsung. Okey, nak buat gambar sebenarnya macam ni tau. Nak buat copywriting ataupun nak buat marketing, dia bukan setakat konten, bukan setakat copywriting saja tau. Konten ni adalah gambar, video, teks. Okey, dan teks ni dia nombor 2. Okey? Dia nak buat marketing yang power ni, orang tengok sekali gini, orang tengok sekelip mata je, ish. Gitu tau. Orang tengok sekelip mata je, ish. Macam tu. Admin, boleh tak, co-host boleh tak bagi tunjukkan gambar ubat gigi tu, testimoni ubat gigi. Nak bagi contoh ni. Okay, first thing first, kena ada gambar ataupun video, orang tengok sekali, pop, orang nampak. Dia dapat bayangkan apa yang dia dapat. Okay, so kalau macam orang kukur ke, jual penapis udara ke, jual air tu ke kan. Okay, jadi yang air tu kan. Jadi gambar tu bila orang tengok terus
Terus ni terus dia dapat bayangkan apa yang dia dapat. Okey, ni Kak Miza tanya korang yang dekat YouTube dan dengan dekat Zoom ni. Korang pun semua ada kukur kan? Kak Miza tak pakai kukur, Kak Miza pakai Kangen. Senang sikit. Nanti boleh cuci muka kan. Nanti boleh minum lah, nanti boleh cuci ni semua sekali kan. Kak Miza pakai Kangen. Okey? Apa yang korang nak daripada kukur? Jadi korang ni yang buat kukur ke yang buat apa-apa je lah. Engkau tanya dekat kawan-kawan kau, benda ni apa yang kau nak? Okay, so sebab tu nak senang jual health and beauty product. Kenapa senang health and beauty product ni? Contoh kan macam orang Medicare. Gambar before and after. Senang. Sebab tu kalau kita jual beauty and health punya produk, senang nak buat copywriting. Itu yang Kak Miza mengelak tu. Macam tu. Okay, kalau korang ada gambar yang power before and after, itu paling senang. Okay, so boleh share tak? Boleh share dekat grup tak? Mana gambar tu? Sekejap Kak Miza cuba cari gambar. Sekejap Kak Miza cuba cari nak bagi korang faham macam mana nak mudah sangat-sangat untuk kita buat untuk kita buat konten ni. Yang paling penting nombor satu, kalau korang ada gambar before after yang power, settle. Ayat pendek-pendek pun InsyaAllah okey. Tapi kalau kita buat ayat banyak-banyak, kau ingat ramai orang yang nak baca teks tu. Okey, manusia ada beberapa jenis. Satu jenis auditory, yang dia jenis mendengar. Kalau dia dengar baru dia suka. Lepas tu jenis visual, dia tengok baru dia suka. Lepas tu ada yang jenis suka pula tengok gambar. Dia tengok gambar baru nak beli. Ada pula yang suka baca teks panjang berjela. Jadi bila kita buat konten kan, kita kena masukkan elemen-elemen orang yang auditory, orang yang visual, orang yang jenis kinestetik yang suka baca teks tu. Faham tak? Dapat idea tak kat sini? Okay, so ubat gigi Sekejap Kak Miza tunjukkan dekat korang. Yang ini kita punya produk lah. Okay, macam mana kita, okay yang ini kita punya bank copywriting. Boleh nampak tak? Bank copywriting. Okay. Alright. So nampak tak gambar ni? Korang boleh nampak tak gambar ni? Nampak tak gambar ni? Hello? Nampak. Okay. Nampak Apa perasaan korang? Kalau kau nampak macam ni. Ni tak baca teks ni. Nampak apa? Gambar gigi dengan karang. Ui. Lepas tu terus terasa. Lemak, banyak gigi aku banyak karang ini contoh gambar power. Nampak tak? Okey, terpaksa masuk pula kita punya bank copywriting. Okey, dah faham So, kalau macam untuk orang yang hibah pula, hibah. Okey? Boleh tunjukkan gambar yang beremosi ataupun kalau orang kukur dengan hibah ni better insurans ke hibah ni better engkau buat video lah. Kak Miza pernah tengok satu iklan Thailand, dia jual insurans. Kan kita kena tarik minat orang untuk tengok tu, menghayati cerita lala dia jual insurans. Kak Miza memang suka iklan tu. Tapi dah hilang kat mana dah. Okey, orang kukur, orang insurans, orang yang jual hibah ni kena jual perasaan. Macam tu. Kak Miza suggest korang buat video lah. Jangan sekadar teks je. Dan untuk orang-orang yang macam insurans dengan hibah, okay, kan korang kan selalu cerita kan. Dah meninggal, dah accident baru nak ni kan. Kak Miza macam tak selesa baca cerita tu. Okay, so better buat cerita dulu. Cerita sikit macam tu lah. Buat video is the best lah macam tu. Okay, so dia ada juga jenis-jenis bisnes ni yang dia kena one to one, baru orang tu akan join kita. Okay, so dan untuk orang yang buat insurans and hibah, dia insurans and hibah ni actually dah jadi satu keperluan. Dulu orang tak suka, betul tak? Dulu korang kalau macam ada kawan-kawan insurans kan kau tak suka, hibah pun kau tak suka. Sekarang ni ramai orang suka insurans and hibah. Kak Miza memang alhamdulillah lepas dah banyak duit ni barulah boleh ambil insurans and hibah. Dulu tak ada duit tak ambil. Okay, memang dah alhamdulillah fully cover lah satu family. Okay, so kita pula, okay, orang insurans, orang hibah, korang kena main dekat Google. Facebook korang cukup sekadar buat personal branding. Sebab sekarang orang cari, okay, ejen insurans Bukit Wahar, ejen insurans Singapura, ejen insurans Johor Bahru, ejen insurans Kelang. Okay, orang insurans, insurans AIA ke Prudential ke apa benda semualah. Main dekat Google. Macam tu. Alright, so
Kak Miza harap Kak Miza dah bagi idea dekat korang semua sekali macam mana korang nak buat content yang power supaya kita ni bila kita post je orang ni. Kak Miza ada satu kawan yang leader, dia leader kepada Prudential. Kak Miza suka sangat baca posting dia. Okey, sebab apa? Sebab dia suka cerita pasal live dia. Okey, tak cerita pasal insurans sangat pun. Tapi ramai orang pergi beli dekat dia. Sebab apa? Sebab dia buat soft sell. Orang insurans, tak kisahlah insurans ke apa-apa bisnes pun, korang jangan buat hard sell sangat. Kena buat soft sell. Okay? Health and beauty ke macam tu. Kak Miza menjawab soalan korang. Are you happy? Are you happy? Kenapa view posting biasa? Alamak. Okay, MC. Sila. Jangan ambil alih tugas saya. Okay. Maksudnya sekarang ialah kita kena pandai bermain jiwa lah, kan? Bermain jiwa untuk tarik pelanggan, kan? Jadi saya nak share kat sini, Kak Miza, Kak Sun ni adalah antara orang-orang yang memang hardcore pakar dalam benda-benda macam ni. Jadi kata apa, kalau kita berpeluang untuk berguru dengan diorang ni, ambil kesempatan tu, insyaAllah. Tapi ada satu soalan ni yang sangat menarik sebelum kita pergi ke next seterusnya, sebab kita pun dah, orang kata apa, masa pun dah mencemburui kita lah, kan. Okey, soalan ni sangat famous. Kenapa FB selalu block posting yang berkaitan health and beauty? Kak Miza, boleh jawab sedikit, beringkas yang ni? Suka. Kak Miza tak pernah kena block. Itulah. Tapi ada Kak Su tak pernah block. Macam tak tu macam tak tahu tak pernah lah. Tak pernah block. Okay. Kak Miza jawab lah Aku kalau lama tak jawab soalan berkenaan FB dengan Google ni menjadi menggigil. Okay. Dia macam ni. Facebook ni adalah tempat orang bersosial. Dia tak bagi kita menjual. Ya. Macam tu. Dan Facebook ni dia ada rule dia. Dan Facebook ni, kalau diorang tak jaga benda-benda ni semua sekali, Facebook boleh disaman oleh Kementerian Kesihatan apa-apa negara lah. Jadi untuk menjaga dia punya keselamatan tu, jadi dia buat macam-macam syarat. Sebab tu hari ni, siapa-siapa yang tak ikut syarat, kau tak ada nak masuk mahkamah ke apa, kau terus kena penjara je. Penjara Facebook. You have been jailed in Facebook jail. Gitu. Okay, jadi sebab tu tadi Kak Miza ingatkan. Okay, jangan cuba menjual. Kena jadi rajin sikit. Buat personal branding dekat Facebook tu. Okay. Bila nak share testimoni, jangan macam ni. Tengok contoh hard sell. Terang-terang testimoni pengguna produk pengguna testimoni pengguna ubat gigi gitu contoh. Ubat gigi bukannya ni health beauty testimoni kencing manis. Kau nak rasa kena block, kena ban, kena masuk penjara, kau buat macam ni. Testimoni kencing manis. Okey. Buat macam tu. Untuk mendapatkan ubat kencing manis, sila PM nombor ni. Selamat hari raya habis kau kena ban. Okay, that's why korang semua kena pergi dekat leader-leader korang yang copywriting dia cantik. Okay, boleh pergi dekat FB Kak Miza, FB Kak Su. Okay, kejap Kak Miza cuba cari FB Kak Miza. Tak payahlah, nanti kau pergi cari sendirilah. AUC Hamiza Hamdan, Hamiza Hamdan dengan Sureti Zakaria. Kita orang memang tak buat hard sell. Alhamdulillah Kak Miza tak pernah kena block. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab FB Kak Miza memang happy-happy je. Kau tak nampak Kak Miza menjual pun. Serius. Okay. Sekejaplah Kak Miza tunjuklah. FB Kak Miza. Kan? Memang tak nampak jual. Betul tak? Siapa-siapa yang dah friend dengan Kak Miza? Kak Miza dah penuh friend Kak Miza. Jadi kau kena follow je lah. Okay. Kalau nak testimoni, kalau nak tiru copywriting ke apa, kau jangan minta permission. Kak Miza rimas betul orang minta permission ni. Kau ambil je. Buat macam posting kau sendiri. Okay. Ni tadi. Kak Miza duduk kat kawasan kampung jadi kalau internet tak apa-apa nak lancar tu sila maafkan. Nampak tak? Ni pasal anak. Kan? Ni pasal Kak Miza punya anak didik berhenti kerja. Dia ni Sodan ni dia kerja engineering manager ke apa? Senior engineer, gaji dekat 20k. Berhenti kerja babe. Okay. Ni yang ni nampak? Macam ni, mana ada ni pergi berurut, mana ada Kak Miza pergi hard sell, orang menyampah kau hard sell. Nak kuda ke nak lembu?
Ada hard sell? Tak ada. Kak Miza soft sell je. Okay, nampak? Mana ada hard sell? Kalau korang perasan, bila kau post pasal produk, tak ada ramai pun yang PM. Tapi bila kau membawang, kan, kau cerita pasal Hinzil lari keliling kampung, banyak pula orang post, banyak pula orang komen. Kan, tapi bila kau cerita pasal produk kau, minta maaf. Tak ada orang komen pun. Sebab apa? Sebab orang tak suka kau menjual. Itulah sebenarnya. Okay. Kak Miza dah lama tak post sangat ni. Kak Miza tunjukkan Kak Miza punya FB yang, nampak tak? Mana ada Kak Miza hard sell, Kak Miza soft sell. Kan? Cendawan. Nampak? Ini soft sell lah ni. Bila orang tengok gambar macam ni, ni waktu orang kerja, Kak Miza pergi cek cendawan, siut dah. Kan? Kan rasa macam, nak jadilah macam Kak Miza. Ini Kak Miza bagi tahu muslihat dia untuk orang yang join sekarang. Kan? Kak Miza banyak muslihat sebenarnya. Macam tu. Okay? Trik dia. Nampak? Faham tak? Kan? Yang ini bukan Kak Miza post. Nampak ni? Kan? Ini Sifu. Salah seorang Sifu yang Kak Miza sayang. Kan? Aku sayang kat Sifu aku. Takut dia kena viral, jadi aku bagi hadiah dekat dia. Ni bukan dia beli. Nampak tak? Mana ada Kak Miza tunjuk produk? Sebab tu orang kalau tengok Kak Miza punya FB, Kak Miza ni meniaga apa? Ni Kak Miza main paintball tengah pregnant udra. Okey tak? Faham? Faham. Okey Kak Miza, dah habis lah jawapannya? Okey, mungkin ada setengah daripada kita yang tak biasa dengan term hard sell dengan soft sell tu. Jadi tak apa, kalau nak tahu lebih lanjut pasal hard sell dengan soft sell ni kan, jadi kata apa, kenalah cari peluang untuk macam mana untuk dapat kita berguru dengan Kak Miza ataupun Kak Su ni nanti Okey. Jadi saya rasa soalan-soalan setakat ni banyaknya. Kak Miza nak tanya soalan lah. Korang suka tak sesi macam ni? Sebab ini first time Kak Miza buat untuk korang tau. Ini first time. Korang suka tak? Siapa yang suka type 1? Suka tak? Kan? Selama ni Kak Miza buat coaching untuk orang team Kak Miza je, untuk Al-Jad Circle, untuk orang forever je. Kak Miza sebenarnya international speaker tau. Kak Miza bagi talk ni bukan setakat kat orang Malaysia je. Kak Miza bagi talk dekat orang Afrika, dekat orang Cambodia, satu dunia lah. Macam tu. Okey. Kadang-kadang teringin lah nak bagi ilmu tu dekat semua orang. Kan teringin nak jumpa orang Shakely, orang Herbalife, orang MB, orang Amerika kan. Teringin sangat-sangat. Macam tu. Kita business ni kita kena networking. Kan? Macam tu. Kalau Kak Miza jual health and beauty kan, mungkin ada orang jual macam malam tadi Kak Miza kenal dengan seorang budak ni. Nanti Kak Miza akan share dekat Facebook Kak Miza. Dia jual set live streaming. Kak Miza dah survey dah dia punya set live streaming dengan dia punya RAM 16GB, dengan dia boleh upgrade kepada 32GB. Dia sangat-sangat orang cakap apa, dia sangat-sangat pakar lah. Jadi kita kena networking. Kau jangan macam kau buat bisnes Mary Kay, kau buat bisnes Forever, kau buat bisnes Shakely, kau macam bisnes kau je yang paling bagus. Tidak. Kalau kita rasa bisnes kita paling bagus, kita tak akan pergi jauh sangat. Okay, kita kena networking, silaturahim. Kita memerlukan antara satu sama lain. Okay, mentang-mentang kita buat bisnes Forever, kita buat bisnes Shakely ke Herbalife, kita pergi kutuk-kutuk orang lain. No, jangan. Jangan. Okay, kau kutuk-kutuk, satu hari nanti kau akan join juga. Okay. Betul. Jadi saya nampak banyak satu kat situ. Kira alhamdulillah nampaknya macam sesi ni mendapat sambutan yang sangat baiklah. Jadi saya nak bagi kesempatan ni, siapa kalau macam nak saya jadi MC lagi type 2 pula. Okey. kita bergurau-gurau. Okey, sebenarnya Kak Miza dengan Kak Su ni adalah daripada satu grup yang dipanggil sebagai Al-Ujab Circle, kan, yang merupakan satu grup yang sangat aktif memberi coaching, yang mengajar anak-anak murid dalam dia tu berkenaan tentang online marketing, offline marketing, soft sell, hard sell, NLP dan berbagai lagi. Jadi kita kena ambil peluang ni kan, untuk cuba korek sebanyak mungkin daripada dua orang ni semua. Jadi Kak Miza ke Kak Su boleh cerita sikit tak pasal AUC ni? Al-Ujab Circle ni sendiri. Kak Su, apa perasaan? Okey, Kak Su jawab dulu. Ya Kak Su. Firstly, Kak Su rasa sangat-sangat bersyukur lah sebab dengan bisnes yang Kak Su buat sekarang ni, Kak Su di dalam team support AUC ataupun Al-Ujab Circle, walaupun Kak Su jauh di Singapura dan Kak Su punya leader, Kak Su punya guru-guru lah, okay, guru-guru daripada Al-Ujab Circle ni jauh, diorang dekat Johor Bahru, okay. So memang kita bukan dalam satu negara, tetapi
team support yang Kak Su dapat daripada Al-Ujab Circle ni sangat-sangat amazing lah. Sebab tu daripada day one hingga sekarang ni Kak Su sentiasa ada team ada support daripada mereka. Okey, Kak Su sentiasa ada banyak kata orang tu classes yang dianjurkan oleh AUC yang buat orang-orang baru macam Kak Su daripada awal tu dulu sampai sekarang sentiasa kata orang tu kita ada ilmu lah, kita dididik, dibimbing, diajar lagi. So alhamdulillah, so sebab itu setiap kali kalau mentor-mentor kita conduct classes, kita mesti nak join, kita mesti nak masuk dan belajar. Sebab hidup ni kita perlu sentiasa belajar untuk kemajuan diri sendirilah selain daripada kita timba ilmu kan. So untuk kita nak berjaya, kita kena sentiasa masuk kelas, belajar. So itulah yang Kak Su dapat daripada AUC. AUC. So Kak Su nak ucapkan terima kasih banyak daripada semua AJK AUC yang daripada day one sampai sekarang sentiasa ada untuk Kak Su 24 hours. Ya. Kak Miza tambah sikit berkenaan AUC ni. Tambah sikit. Ini bermaksud kita dah nak habis siaran langsung ke apa? Tak, kalau nak teruskan boleh, saya boleh je. Jangan. Kak Miza nak pergi kebun. Jangan. Petang-petang biasa Kak Miza pergi kebun. Okay, so alhamdulillah syukur banyak-banyak. Macam mana cakap itulah bila kita nak tu Allah bagi ilham. Kak Miza pun tak tahulah macam mana Kak Miza boleh pergi sejauh dan sesemangat ini. Kan? Dan alhamdulillah syukur banyak-banyak dalam Al-Ujab Circle actually kita ada lebih 8,000, dah dekat 9,000 ejen yang berdaftar. Kita ada dekat yang paling banyak of course kat Malaysia, kita ada dekat Singapore, ada rasa dalam 1,000 lebih Kak Su? 1,000 Singapore? Yes. Ejen kita Singapore dalam 1,000 macam tu. 1,000 orang di Singapore adalah tim kita dan kami sangat-sangat happy sebab dulu Kak Su ni orang Singapore, dia pergi bergantung kepada produk Malaysia dan sekarang orang Malaysia pula jadi ejen kepada Kak Su. Macam tu. Okay, so Al-Ujab Circle ni maksudnya Al-Ujab ni maksudnya yang ajaib, circle ni bulatan. Jadi siapa-siapa yang ada dekat dalam Al-Ujab ni, circle ni insya-Allah dia akan terasa sangat-sangat ajaib. Okay, dan ayat yang Kak Miza baca tadi tu, okay, surah An-Nur ayat ke-55. Okay, sebab tu kalau korang nampak FB Kak Miza #mission2455, maksudnya adalah Kak Miza nak bawa semua Al-Ujab Circle ni untuk pegang mission 2455 tu, which is apa dia? Kita nak jadi jutawan yang baik hati, yang banyak bagi manfaat atas muka bumi Allah ni, dan mati nanti kita nak masuk syurga tanpa hisab. Itu Kak Miza punya mission lah, dan mission ni Kak Miza nak bawa semua orang. Okay, dan alhamdulillah Kak Miza pun tak sangka pengalaman Kak Miza yang dulu-dulu tu, Kak Miza pergi belajar Facebook marketing, Google marketing, WhatsApp marketing, segala jenis marketing langit, marketing darat, marketing laut. Kak Miza pun tak sangka semua tu adalah persediaan untuk Kak Miza lead tim Al-Ujab Circle ni. Kak Miza pun tak sangka kan. Kak Miza kena menangis. Kak Miza hampir, rumah tangga Kak Miza hampir nak roboh kan. Dan alhamdulillah naik berloma. Okay, Kak Miza hadap macam-macam benda. Lepas Kak Miza ada Al-Ujab Circle, baru Kak Miza tahu, ya Allah, patutlah kau bagi aku ilmu macam ni, patutlah kau bagi aku ujian macam ni, naik turun mahkamah nak pergi separate, kan, pergi sini, pergi situ. Rupanya aku nak guna ilmu ni untuk bantu Al-Ujab Circle. Okay, so apa nak cakap lagi? Nak buka slide sebenarnya ni. Okay, Kak Miza sikit je, okay, untuk korang semua sekali yang tertanya-tanya apa dia Al-Ujab Circle. Okay, Mr. MC, jangan lupa ya hadiah kepada yang telah menunggu. Yes. Baik, saya tak lupa. Okay, so MC rasanya dah boleh apa ni? Dah boleh share kot dia punya link tu. Link untuk free ebook tu. Okay, baik. Okay, so untuk korang semua sekali, sebab Kak Miza sayang korang semua sekali. Okay, tak kisahlah siapa korang yang jual apa benda pun, tak kisahlah. Okay, Kak Miza sayang korang semua sekali. Ebook ni Kak Miza tulis sejak Kak Miza kerja dekat Dyson lagi. Bayangkan betapa lamanya Kak Miza menulis ebook ni. Dalam ebook ni, okay, Kak Miza tulis pengalaman Kak Miza berhadapan dengan macam-macam bisnes. Macam mana nak keluar, macam mana nak pilih bisnes, macam mana nak pilih mentor. Semuanya ada dalam sini. Okay, so Kak Miza pasti hari ni rasa ramai yang macam sembelit tak dapat tanya soalan dia. Mungkin ada soalan yang tak boleh nak
kita tak perasan, tak terjawab, Kak Miza minta maaf. Kak Miza memang suka sangat-sangat nak jawab soalan korang. Korang boleh tanya soalan dekat Facebook Kak Miza, Kak Su. Nanti kita akan tunjukkan lagi Kak Miza punya orang kuat, leader-leader kita yang sekarang ni income dia 200-300k setahun, untuk korang tanya dengan diorang. Okay, jangan tanya Kak Miza seorang je. Kan aku pernah nak jawab soalan. Tanya diorang pun banyak pengalaman. So dalam e-book ni Kak Miza share pengalaman Kak Miza. Kesimpulannya, okay, korang akan pandai pilih bisnes lepas tengok e-book ni. Okay, korang akan belajar macam mana nak elak kerugian. Yang ni yang kita takut. Kak Miza adalah orang yang dah banyak hadap kerugian, jadi Kak Miza tak nak korang menghadap kerugian. E-book ni, kalau kau tak dapat dia punya kupon, harga dia 79. Hari tu awal-awal 39. Naik 59. Sekarang ni 79 harga dia. Tapi hari ni, Kak Miza nak bagi percuma untuk yang dengar. Okay, so MC boleh letak dekat chat tu Alright. Hadiah daripada Kak Miza. Okay, dah. Okay, Kak Miza dah. Okay, Kak Miza harap korang doakan Kak Miza sihat dan gembira dan dapat bayar zakat 500,000 setahun. Ini Kak Miza punya vision sekarang ni. Nak rasa. Macam mana rasa dia macam tu. Okay, so Alujab Circle. Okay, so Kak Miza rasa korang sekarang kan memang korang dah berdoa macam-macam, betul tak? Okay, ada tak yang rasa macam ni? Ada tak yang rasa macam ni? Mungkin inilah ilmu, inilah rezeki yang kita minta sejak sekian lama dalam doa kita. Kita minta dekat Allah, ya Allah, aku ni nak berjaya dalam bisnes, aku ni nak banyak duit, aku nak tolong mak aku nak tolong bapa aku nak sekolahkan anak aku dengan dekat sekolah yang bagus-bagus. Ya Allah, kenapa aku belum kenapa income aku macam ni, ya Allah? Kenapa rezeki aku tak banyak lagi? Ya Allah, aku nak mentor, aku nak ilmu, aku nak rezeki. Kita doa macam ni, betul tak? Okay, so insya-Allah Kak Miza yakin hari ni korang dah terbuka dah tu. Dah terbuka dah dia punya dia punya hijab kan dah nampak dah sebenarnya hidup kita ni kita kena banyak self talk dengan Allah supaya Allah bagi cepat lagi. Okay, dan stay fokus, insyaallah follow Kak Miza, follow Kak Miza and follow leader-leader yang dah berjaya, okay, supaya kita sentiasa gembira. Jutawan orang yang dah berjaya adalah orang yang sangat-sangat gembira, bukan sebab dia tak pernah hadap benda-benda yang tak best, sebab dia adalah orang yang paling banyak hadap benda yang tak best, paling banyak hadap penderitaan, tapi dia berjaya keluar daripada penderitaan tu, dia berjaya menjadi seorang yang berjaya, sampaikan hidup dia hari ini sentiasa gembira. Jadi orang yang berjaya adalah orang yang sentiasa gembira dan menggembirakan orang lain. Dan Kak Miza nak bagi tahu korang semua sekali, bukan pasal usaha kita yang kuat tu kita berjaya. Ramai orang pagi-pagi pukul 8 pergi, pukul 7 pergi keluar rumah pergi kerja, balik pukul 10 kan, macam Mak Ni kan, dia kerja kat rumah jadi 24 hour kerja kan, sian dia. Kerja rajin ni, dah balik kerja pergi baking, pergi masak untuk anak bini kan, sekarang kan banyak yang Mr. Mom kan. Mr. Mama kan. Okey, balik pergi bungkus barang lah, ramai sangat orang rajin. Terlalu ramai sangat orang rajin, tahu tak? Betul tak? Kami cakap korang semua orang rajin kan. Hari ni hari Sabtu tau. Patutnya pergi mancing kan. Tapi kenapa korang ada kat sini belajar dengan Kak Miza? Sebab korang rajin. Orang lain tak belajar, kau pergi belajar. Kau rajin. Okey, tapi Kak Miza nak bagi tahu bukan pasal usaha kita yang kuat-kuat ni kita berjaya. Sebab tu Kak Miza banyak fail. Sebab apa? Sebab bukan usaha tu saja. Tapi sebenarnya engkau tersalah pilih. Contoh hari ni kita kahwin dengan perempuan, dia kahwin dengan orang yang penagih dadah. Kau rasa hidup dia bahagia tak? Bukan sebab dia berkahwin dia tak bahagia, sebab dia salah pilih. Sama juga dalam bisnes hari ni, kalau kita salah pilih bisnes, tak kaya. Jadilah manusia yang bijak, okey? Pastikan nak buat bisnes tu pilih company. Jangan orang cakap gini, orang cakap gitu kita percaya. Tak, kita kena siasat. Aku yang nak buat bisnes, aku kena siasat. Aku kena pastikan aku puas hati baru kita boleh start. Kalau tak kau rugi masa. Dah berapa tahun? Kalau dah duduk 5 tahun dekat bisnes tu, kau tak jutawan lagi. Okey, sama ada company itu biasanya company yang problem. Kita ni memang dah rajin, kita rajin pergi kelas setiap minggu, ikut cakap leader, ikut cakap apa, tapi tak berjaya juga. Sama ada company yang tak betul atau diri kau yang tak betul. Faham tak? Okey, jadi bukan pasal usaha kita berjaya tapi pasal pilihan kita. Pilihlah bisnes yang betul-betul boleh jadikan kita jutawan. Okey? Untuk korang semua sekali yang ada depan mata Kak Miza ni, yang dah ada bisnes, yang dah ada mentor yang baik hati, pergi ikut cakap mentor. Tak kisah kau buat bisnes Shakely ke, Amway ke, Belah ke, apa-apa insurans ke, mentor, semua mentor nak kita berjaya.
Okay, jangan pergi derhaka dekat mentor tu. Ikut je. Tapi kena pilih mentor yang dah berjaya lah. Janganlah mentor tu buat sale 100-200 kau pergi ikut dia. Kena bijak sikit. Okay, dan yang ni Kak Miza nak bagi tahu apa yang Aljab Circle dapat. Okay, kenapa kita orang gembira? Sebab Kak Miza ajarkan free advance Facebook, YouTube, Google marketing. Kak Miza kan pakai online marketing. Jadi ini yang Aljab Circle ada dekat dalam tangan dia. Jadi kalau korang tak ada apa-apa, okay, kalau macam kalau bisnes tak okay, tak payah nak tengok Aljab Circle. Kau fokus je. Okay? Fokus sampai berjaya. Tapi in case kalau korang ada yang macam tak dapat benda ni semua sekali, so Kak Miza welcome to Aljab Circle. Okay? InsyaAllah korang duduk rumah pun boleh buat sale 6 angka sebulan. Korang bekerja part time pun boleh buat 6 angka sale sebulan. Okay, dan korang akan dapat free NLP training. Okay, sebab tu tadi Kak Miza cakap, Kak Su, ini berkaitan dengan NLP. NLP sangat penting. Siapa-siapa yang tak belajar NLP, engkau akan memaksa, engkau akan bergaduh dengan prospek kau. Walaupun produk engkau bagus, tapi engkau tak pandai NLP, engkau akan bergaduh dengan prospek kau. Kak Miza tak pernah bergaduh dengan prospek. Sebab apa? Sebab Kak Miza belajar NLP. Okay, dan Aljab Circle semua Kak Miza ajarkan NLP. Okay, so kita akan buat close coaching and monitoring. Okay, close coaching and monitoring ni penting sangat-sangat. Okay, dan kita akan ajarkan recruitment and sales system. Kita ada benda ni semua sekali. Okay, that's why Aljab Circle happy je. Okay, dan korang semua bakal dapat website and apps percuma untuk Aljab Circle. Okay, dan a very happy and positive environment. Okay, hari ni kalau kita buat bisnes, kita kena happy. Kalau bisnes tu boleh buat duit banyak-banyak tapi kita tak happy, kita tak boleh pergi jauh kat sana. Sebab kita tak happy. So, kena make sure kita make money dekat bisnes tu, kita happy kat situ, baru boleh kita meroket. Tak kisahlah apa-apa bisnes tu. Okay? So, insyaAllah reward and insentif kayangan, memang kau akan terkinja-kinja. Okay, dan Kak Miza mengajar pakai video and PDF tutorial lengkap. So ada banyak sangat video and tutorial lengkap dekat Aljab Circle. Jadi kita boleh leveragekan benda lah ni, insyaAllah. Okay, so kelas online betulkan mindset and kelas online betulkan skill set. Nak berjaya, mindset plus skill set. Mindset tu apa? Ni kepala otak ni, kan? Kepala otak ni kena betulkan dulu. Mindset. Okay, lepas tu skill set. Apa dia skill set? Facebook marketing, YouTube marketing, NLP. Apa lagi? Itulah, itu skill dia. Okay, ini formula untuk berjaya, insyaAllah. Okay, dan insyaAllah selamat mengenali Aljab Circle. Okay, dan Kak Miza akan bawa korang semua sekali untuk menuju kepada mission 2455, insyaAllah. Okay, apa lagi? Alright, so ambillah e-book ni, dah hadiah daripada Kak Miza. Kak Miza doakan korang semua gembira, bahagia. InsyaAllah minggu depan kita ada live lagi, tajuk yang berbeza. So stay tune. Pastikan korang tengok FB kawan-kawan korang semua sekali, okay, untuk dapatkan update yang terkini. Ada lagi tu? Okay, dah tak ada dah. Okay, so sampai sini dulu. Kak Miza minta maaf kalau ada terkasar bahasa ke apa. Sesungguhnya Kak Miza suka sangat-sangat nak tengok korang berjaya sejaya-jayanya. Sesungguhnya bagi zakat, bayar zakat 1,000 dengan 100, perasaan dia berbeza sangat-sangat. Okay, jadi untuk korang yang tak pernah bayar zakat sebanyak itu, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 kan, tak pernah bayar zakat sebanyak itu, kena usaha keras-keras. Kita tak tahu bila masa lagi Allah nak ambil umur kita ni. Kita tak tahu bila masa Allah nak ambil mak bapak kita. Kita tak tahu. Mungkin kita boleh hidup lama lagi tapi mak bapak kita tu tak tahu bila masa lagi akan berada dekat kita. Okay, jadi kena speed. Kau jangan nak bagi alasan kau gini kau gitu. Tak payah. Itu impian kita tak kenal apa-apa alasan. Okay, speed. Daripada anak tu kecil gini sampai anak tu besar gini, kau tak kaya-kaya lagi. Itu masalah kau. Okay, so kuat semangat. Sebenarnya kejayaan tu dekat je dengan kita. Kita kena bersama-sama dengan orang yang positif selalu untuk tolak kita ke depan. Okay, so Kak Miza doakan apa pun bisnes yang kau buat, korang boleh berjaya sejaya-jayanya. Kita boleh bayar zakat sebanyak-banyaknya untuk bantu negara kita. Tahniah untuk orang yang bayar zakat tahun lepas, sebab tahun ini duit tu, bayar zakat, bayar cukai, duit tu digunakan untuk satu Malaysia. InsyaAllah semua dapat banyak pahala. Okay, MC? Assalamualaikum. Okay, terima kasih banyak Kak Miza. Okay, korang perasan tak yang terlalu banyak ilmu yang dikongsikan pada hari ini Tapi percayalah, itu hanyalah sekadar permukaan je. Sebenarnya banyak lagi ilmu-ilmu yang diorang nak kongsi dengan korang semua. Jadi insyaAllah kita akan ada sesi-sesi yang sebegini lagi. Jadi sentiasa keep in touch dengan orang-orang yang memberi anda link ataupun pautan kepada kelas hari ini. Dan kalau nak tahu lebih lanjut pasal Aljab Circle, boleh hubungi balik mereka-mereka yang memberikan anda link atau pautan ke kelas pada hari ini.
Jadi sebelum kita mengundur diri, Kak Su, tadi ada apa-apa nak cakap sebelum kita end our session today? Okay, my last word. Okay, ucapan Kak Su lah. Terima kasih Mak Ni. Hebat betul Mak Ni Kak Su minat dia lah, kelakar dia. Bukan Kak Su seorang je. Okey, kepada semua, terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan waktu bersama-sama kami. InsyaAllah lah semoga perkongsian kami ini memberi manfaat. Kak Su just nak kongsi sikit lah. Because Kak Su faham dalam keadaan orang yang mungkin ada masalah dalam bisnes yang kalian buat sekarang ni, macam Kak Su dulu pun memang kita bermula daripada bawah lah, baru kita slowly naik kan. So macam hari ini sebenarnya Kak Su sedang membahagiakan my family members sebenarnya sebab ada majlis. Tapi demi kerana Kak Su rasa kena give back, kena contribute balik. So Kak Su cakap dengan family nanti kita postpone dulu timing dia lepas majlis session ni baru kita continue lah. So Kak Su rasa macam terpanggil untuk berkongsi apa pengalaman yang Kak Su ada untuk semua yang hadir pada sama ada di Zoom ke di YouTube semoga perkongsian kami ni lah, especially daripada pengalaman Kak Su ni memberi manfaat lah pada semua. Adalah insyaAllah semoga yang baik-baik, memanglah yang baik-baik itu datang daripada Allah. Kak Su hanya menyampaikan sahaja. So diharap dapatlah you all dapat manfaat daripada perkongsian kami ni lah. Okay, dan barulah Kak Su pun nak cakap terima kasih jugalah to my family actually kerana memahami sebab they are my big why. Diorang pun faham apa yang Kak Su buat daripada mula sampai sekarang ni adalah untuk big why Kak Su jugalah. So dalam Kak Su menggembirakan my big why, Kak Su juga perlu menggembirakan ramai lagi rakan-rakan semualah, you all ni semualah yang minat berniaga, yang nak belajar untuk tambah lagi berjaya. So insyaAllah lah kita berjaya sama-sama lah dunia dan akhirat. Okay, itu je. InsyaAllah Kak Su, terima kasih banyak-banyak. Jadi kepada semua terima kasih kerana sudi hadir dalam sesi kita pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah. Nak tambah sikit lagi boleh tak? Sekejap saya rewind balik. Ya Kak Miza, silakan. Okay, actually Kak Miza nak ucapkan thank you tadi kepada orang yang menjawab soalan tadi tu. Manager NCBM boleh buka ni tak? Kamera tak? Kita nak highlightkan orang yang menjawab soalan korang tadi. Dia ada ramai yang di sebalik tabir ni memainkan peranan yang besar sebenarnya. Okay, ini dia manager Rashidah daripada Singapore. Nenek-nenek je tu. Okay, ini manager Nur Hidayah. Okay, dia tolong jawabkan soalan korang tadi tau. Thank you so much manager Dayah. Alright, siapa lagi yang ada? Mana lagi? Okay, this is CBM. Ini manager Kak Nur Fakia daripada Pasir Gudang. Anak kembar 2 pasang ni. So thank you so much Kak Fakia yang tolong jawab soalan. Okay, this is Eagle manager Kamaria Muhammad Noor. Ini orang Waha ni. Jiran Kak Miza je. Budak ni bertuah betul kan. Dia master tapi tak gantung je master dia. Tak kerja pun dah. Duduk rumah je. Okay. Mana lagi? Okay, so ada CBM Mahfuzah orang Waha juga. Alhamdulillah. Dulu ada 2 butik. Ada berapa Petronas Kak Miza pun tak ingat dah. Tapi sekarang bersama Kak Miza. Okay, this is CBM Kak Lila, akak Buasir yang dah berhenti kerja juga. CBM Rawani. Okay, Wani. Okay, mana Kak Su? Okay, Kak Su. Okay, so kita spotlight jugalah MC. Mana lagi? Anis mana Anis? Lawyer. Mana lawyer? Lawyer tak ada dah. Lawyer kita ada kerani klinik kesihatan. Mana? Kak Amy. Okay, so thank you so much kepada semua yang dah terbabit. Kak Miza cuma plan benda ni dalam masa 2-3 hari tapi jadi macam ni. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Semoga korang semua dapat banyak manfaat. Okay, kuat semangat untuk kejar impian kita. Impian kita tak kenal apa-apa alasan. Okay, so speed dan ikhlas lagi insyaAllah. Alright. MC. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih kepada yang terlibat di belakang-belakang tadi. Tanpa anda program ni takkan jadi seperti inilah. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kekhilafan diri saya sendiri. Jadi ambillah yang baik dan kata apa, walaupun tak ada kena-mengena, buang yang keruh ambil yang jernih, tapi saya rasa macam kena sikitlah. Kan? Jadi sekian. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh hubungi balik mereka yang memberikan anda link pada hari ini dan tanyalah apa benda pun berkenaan Alujab Circle dan sehingga ke minggu sesi akan datang kita bertemu lagi insya-Allah. Saya akhiri sesi kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup penuh keajaiban. Jangan lupa ambil free ebook ya. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye.